ni. Kalau hebat, mohon anda semua tulis itu hebat ya, dalam ruang yang chat tu ya. Okey. Tanpa membuang masa lagi lah, saya nak terus kepada kita punya agenda ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Desmond, sifu kita yang dikasihi, dan juga Simu, Datin Grace, para CBM yang join pada malam ini ya, staff club yang sebenarnya telah menjemput kena memberi laluan, memberi peluang untuk saya berkongsi dengan anda semua. Alhamdulillah, terima kasih atas peluang yang diberikan. Saya sangat berbesar hatilah. Ini merupakan pertama kali saya share dekat dalam BO International System Day. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya nak terus kepada kita punya pengisiannya kita pada malam ini. Seperti yang sedia maklumlah, tajuk kita pada malam ini adalah jadikan makanan sebagai penawar. Kenapa saya memilih tajuk ini? Sebabnya kerana terpanggil. Sekejap ya, saya share slide. Okey, share slide. Nampak slide saya ni ya? Okey. Ya. Okey, alhamdulillah nampak ya. Okey. Okey. Sekejap ya, saya adjust sikit. Okey. Saya terpanggilnya untuk membawa tajuk ini adalah kerana kerana penyakitlah, punca penyakit kita ni memang datang pada pemakanan kan. Makanya dengan pemakanan itu jugalah menjadi penawar kepada segala penyakit kita, segala masalah kesihatan kita. Kan, tapi tidak seperti yang biasanya kebiasaan kita lebih mencari ubat-ubatan ke sebagainya untuk kita mengubati diri kita. Tapi hari ini saya nak berkongsi kepada anda macam mana kita nak menjadikan pemakanan kita sebagai penyembuhan, sebagai pencegahan. Yang penting adalah pencegahan daripada mendapat kesakitan tu. So insya-Allah hari ini sebelum saya nak memulakan kita punya pengisian, izinkan saya untuk cerita sikitlah tentang latar belakang saya ya. Okey, sekejap ya. Alright, okey. Okey, saya seperti mana yang diberitahu oleh Kak Ros tadi kan, saya nama Nurul binti Ahmad Zairun. Saya sebenarnya berasal daripada Batu Gajah, Perak. Sekarang menetap di Gombak dan memiliki ijazah kerjaan kimia daripada UPM dan pernah dah beberapa tahun bekerja sebagai engineer. Okey, so kemudian saya berkecimpung dalam bidang perniagaan bersama suamilah secara kecil-kecilan. Macam Kak Ros cerita tadi lah kan, saya badan lesu kan, jadi kita pun usahalah untuk menjadi penawar untuk kelesuan kita tu. So kami jumpa bekam. Ya, so sejak itulah saya menceburi bidang bekam secara serius dan profesional sekarang lah, sehingga sekarang pengusaha pusat bekam terapi bekam Al-Hajari sejak tahun 2013 hinggalah sekarang. So alhamdulillah sepanjang saya mencuburi bidang bekam ini, kepakaran saya untuk dalam perawatan, menjalani perawatan komplementari secara holistik, iaitu terapi bekam, akupuncture dan juga terapi pemakanan forever living. Saya juga boleh insya-Allah lah, mudah-mudahan boleh diagnos penyakit secara alami melalui diagnos saraf tapak tangan, diagnos lidah dan juga iridologi. So adakah anda bersedia ya? Bersedia untuk kita dengar macam mana yang dikatakan jadilah makanan sebagai penawar. Kalau anda sedia, tulis 9333. Hadiahkan saya 93 untuk bakar ya semangat saya untuk terus share pada hari ini, mulakan sharing. Okey. Alright. So, okey, terima kasih semua. Tadi saya nampak ya masa Kak Ros cakap ada tak orang baru kan? Memang nampaklah ramai yang baru ya. Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua yang masuklah dalam kita punya program pada malam ini. Okey. So sebelum kita nak mengetahui kan penawar kepada penyakit kita kena tahu macam mana badan kita tu dapat penyakit. Ya, macam mana struktur badan kita itu dapat penyakit ya. So menurut perubatan ortomolekul oleh Dr. Linus Pauling, kan badan manusia terdiri daripada 60 trilion sel. Ya, 60 trilion sel memang banyaklah ya. Memang berjuta-juta kan, berjuta-juta kali sel dalam badan kita ini.
So macam anda tengok kan, tuan-tuan perempuan boleh tengok gambar rajah yang tertera. Okay, manusia sendiri memang terdiri daripada sistem. Ya, ada 14 sistem yang membentuk fungsi manusia itu sendiri kan. Macam-macam sistem, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem perkumuhan. So gabungan sistem itu sebenarnya datang daripada gabungan terjalinnya sistem itu berjalan kerana ada gabungan organ-organ yang menghidupkan sistem itu. Ya, contohnya kalau sistem pencernaan kan terdiri daripada organ-organ perut, lepas tu hati, hempedu, limpa kan, lepas tu usus besar, usus kecil. Itu adalah organ-organ yang bekerjasama untuk menghidupkan sistem. Tapi sebelum organ-organ itu menjalani fungsi untuk menghidupkan sistem, dia terdiri daripada beberapa tisu. Ya, tisu ni ada 4 tisu dalam badan kita ya. Tisu penghubung, tisu epitelium, tisu yang membuat organ tu ya. Lepas tu tisu saraf dan tisu otot. So tisu-tisu itu pula sebenarnya datang daripada jutaan sel. Ya, ribuan sel, jutaan sel yang bergabung untuk membentuk tisu. So maksudnya bila kita ada penyakit kan, kita kena rawat daripada sel itu sendiri. Sebabnya bila penyakit itu datang, dia sebenarnya datang daripada dah kerosakan sel itu. Membuatkan tisu itu rosak, membuat organ rosak dan seterusnya sistem itu rosak lah. So, tapi kebiasaannya kan kita selalu merawat kepada apa yang kita nampak, gejala yang kita nampak macam sistem dan juga organ tu kan. Contoh kalau kita ada masalah pembuangan, contohnya kan pembuangan tak boleh membuang, so kita makan apa-apalah ubat-ubatan untuk memudahkan kita membuang. Tapi sebenarnya realitinya sebenarnya kita kena rawat pada sel dulu. Ya, itulah yang kita kena gabungkan bersama nutrition. Itu makanan semua jadi, sebab nutrition ini terdiri daripada makanan semua jadi yang mana dia membantu untuk merawat daripada punca masalah itu sendiri. So bolehlah kita menggabung perawatan modelnya, ubat-ubatan juga dengan pemakanan, kena betulkan balik pemakanan supaya kita dapat kesihatan yang optimum ya. Okey, seterusnya ni nak tunjuk pada anda semua kronologi penyakit. Ya, kronologi penyakit ni. Okey. So macam mana penyakit tu terjadi pada badan kita kan? Macam mana penyakit tu jadi? Okey, ni anda tengok kan? Tuan-tuan boleh tengok kat sini ada sel kan, ada satu sel kan dalam tubuh badan kita. So daripada situ sel itu ada toksin ya, lepas tu tak cukup nutrisi, lepas tu tiada protection juga ya daripada sistem imun yang lemah, lepas tu peredaran darah pun tak lancar, so membuatkan badan kita akan penat dan lesu. Ya, kita mulalah melakukan penatan. So anda kata kalau anda sekarang dah berasa penat dan lesu, bermaksud memang ada penyakit sudah ada. Ya, sudah ada. Dah ada mind dah. Akhirnya penyakit tu dah hinggap dah kat badan lah. Tapi penyakit tak keluar betul-betul. Dia baru bagi gejala penat dan lesu. Lepas tu kita biarkan lagi, mulalah sakit kepala pun datang. Ya, sakit kepala datang. Lepas tu tak lama lagi pula kalau kita biarkan tak rawat pada punca, nanti metabolisme kita pun rendah. Macam mana metabolisme tu rendah? Ibaratnya contohnya anda makan-makan, lepas tu anda rasa macam mengantuk, lesu kan, anda tak aktif. Lepas tu hormon anda pun tak seimbang, enzim pun tak cukup, membuatkan berat badan anda bertambah. Perasan tak? Kita pun hari demi hari, tahun demi tahun berat badan kita mesti akan menambahkan. Itu menunjukkan bahawa metabolisme kita dah makin rendah. Sebab apa? Kerana toksin, kerana ada punca penyakit tu dah datang ya, dihinggap. Okey, lepas tu bila badan kita dah berat dah bertambah kan, apa jadi badan kita? Badan kita berasid. Mulalah bakteria berkumpul dalam perut kita, dalam usus kita tu semua akan membuatkan masalah gangguan pencernaan. Masa tu perut kita dah nampaklah kembungnya kan, semua kan. Kita boleh jadi macam selalulah diserang penyakit, masalah pencernaan, gastrik sebagainya. Lepas tu sistem imun kita lemah. Sebab apa? Sebab sistem imun kita 70% adalah datang daripada kesihatan sistem pencernaan. Once sistem pencernaan kita lemah, of course akan efekkan juga pada sistem imun. Bila sistem imun lemah, masa itulah terjadinya penyakit sindrom metabolik, iaitu apa? Itu tekanan tinggi dah keluar kan. Maksudnya bila kita cek BP, darah dah naik kan. Lepas tu bila kita cek gula, dah naik gulanya, jadi kencing manis. Lepas tu kita akan rasa uncuk-uncuk di dada, mungkin ada sakit jantung, sakit hati, kanser dan sebagainya. Ya, so inilah kiranya kronologi macam mana penyakit tu dah mula datang. Anda kata kalau anda sekarang berada di mana? Anda cek diri anda
anda sekarang berada di mana? Dah penat, dah lesu, kena rawat daripada sekarang, kena cegah ya daripada penyakit tu yang sebenarnya akan datang tu hinggap kat badan anda sekarang. Okey ya. Okey, seterusnya okey, ini hadis Nabi lah ya, hadis Nabi. Seperti kita tahu kan, perut itu rumah penyakit kan. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Sahih Muslim, perut itu semacam telaga bagi badan, urat dan pembuluh darah. Apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. So that's why kita kena rawatlah daripada punca, iaitu pada rumah penyakit itu sendiri. Okey, seterusnya, okey, tuan-tuan boleh tengok ya, macam mana kita punya usus kita ni. Tadi kan tadi Harisa cakap tu memang kita punya perut kan, usus kita itu adalah perumah penyakit ya. So memang betul, sebab apa? Kita punya usus kita kan, ataupun organ pencernaan kita ni panjangnya memang sangat panjang lah, 6 kali ketinggian kita. Gitu. So memang panjang. So that's why di sinilah punca penyakit itu tersimpan ya. Okey, seterusnya tengoklah kan perumpamaan. Bayangkan ni lubang sinki rumah kita kan, kalau guna lama-lama pun tersumbat kan dengan lemak, berminyak dan kotoran. Apatah lagi kalau kita sendiri yang hari-hari sumbat dengan makanan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, macam inilah rupa keadaan kita punya usus ya. So macam mana pula keadaan usus kita yang bekerja tanpa henti. So that's why kita kena rawat daripada sistem pencernaan kita. Okey, ni tuan-tuan boleh tengok ya, usus sihat dan usus kotor. Kalau kita asyik makan kan, so tengoklah keadaan macam mana keadaan usus kita. Anda kata kalau kita sudah ada mengalami simptom ketidakselesaan tu kan, memang itu datang pada usus yang kotor kan. Sebab kalau usus yang kotor tu dia akan timbullah bermacam-macam gejala lagi. So tuan-tuan boleh tengok ya, sebenarnya kan kita punya penyakit kita ni memang berasal pada usus, dan usus kita ni akan berubah-ubah tau. Mengikut macam mana kita makan selama hari ini. Mula-mula kalau perempuan tengok kan, usus normal macam ni. Normal usus tu tengok di bahagian paling kiri sekali kan. So normal kita cantik lah, elok dia punya bowel, pocket dia semua kan. Lama kelamaan dia akan berubah bentuk kepada bentuk-bentuk yang teman-teman boleh tengok lah kan. Ada prolapsus, ada diverticular, ada spasm ya, ada balloon, ada stricture. So kenapa berubah bentuk ni? Ya, sebenarnya memang datang pada pemakanan kita lah. Kalau anda kata kalau teman-teman boleh tengok kan perumpamaan di luar kan, contohnya kalau kawasan perumahan kan, kawasan perumahan yang kita baru nak belilah kawasan perumahan tu, nak beli rumah kat kawasan perumahan yang baru nak hidup, kita tengok semua cantik kan, semua cantik, semua bersih lagi. Lepas tu tengoklah setahun, 2 tahun, 5 tahun, kita tengok dah sarat, dah sendat, macam-macam kereta, dah ada macam-macam pembinaan lagi kan, membuatkan situ dah tak cantik seperti awal-awal kawasan tu buka. Betul tak? So begitu jugalah kita punya usus ni. Hari-hari kita makan benda batu asin, lama-lama dia akan membuatkan perubahan ya, struktur usus kita tu. Okey, ni saya nak kongsikan kepada anda kan, sebenarnya dalam memang usus kita ni akan berubah-ubah kan, akan berubah dia punya keadaan dia ya. Dia macam-macam lah dia punya nama yang kita boleh panggil kan. Pertamanya prolapsus tu. Prolapsus tu adalah keadaan usus melintang, dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah dan menekan organ bawah. Sebab itulah kalau perasan lah bagi siapa yang rasa selalu terkucil tu kan, rasa macam cepat-cepat nak kencing, rasa macam sakit dekat bahagian abdomen tu kan, perut dia buncit, lepas tu sering sakit pinggang, keputihan, kerap kencing ya, kerap kencing, tak boleh tunggu lama-lama kencing tu. Lepas tu ataupun ada anemia ya, kekurangan darah, dan juga kadang-kadang setengah wanita dia suka hamil, ataupun setengah orang lelaki dia ada masalah pada prostat. Sebab apa? Kedudukan usus dia tu dah melendut ke bawah, orang kata. Melendut dan menekan, dia bagi pressure lah pada lower organ. Ya. So itu membuatkan ada kelebihan asid, gas, usus, heartburn ya, dan juga muntah lah. Dan disebabkan benda ni disebabkan sering terjatuh lah. Setengah orang dia ada masalah postur badan, lepas tu aktiviti harian dia kan, selain pada dia makan tu makanan yang banyak mengandungi karbo, kurang serat kan, membuatkan usus itu berat kan, itu yang melendut ke bawah. Selain pada itu aktiviti harian, contohnya sering jatuh terduduk ataupun mengangkat benda berat dengan postur yang kurang baik kan, membuatkan tekanan pada abdomen, usus kita tu melendut ke bawah. So ini akan membuatkan usus kita jadi prolapsus. Okay, satu lagi ciri-ciri usus lain adalah diverticulitis. Ini kan anda kalau tuan-tuan boleh tengok kan, ada kantung-kantung ya dekat sekeliling usus tu, kan nampak ada macam tiup-tiup kan, macam tiup-tiup tu. Okey, so itu kenapa jadi macam ni usus orang ni? Kan dia diet
dia kurang serat, menyebabkan otot kolon dia bekerja keras untuk memaksa kotoran keluar sehingga otot terhenia dan membentuk kantung. Macam itulah dia keadaan dia. Kantung ini sebenarnya di host produksi racun. Lepas tu tempat pemeriksaan mikrob yang menyebabkan infection, keradangan dan juga penyakit degeneratif. So bila kantung ni kan kita panggilkan nama dia diverticular lah, sebabnya usus ini nama diverticulitis. So diverticular ini akan meradang dan akan rupture ya, akan teriritasi dan akan rupture, akan pecah lah kena. Lepas tu dia akan melepas, bila pecah dia akan lepaskan zat beracun dalam tubuh badan kita dan tersebarlah ke seluruh badan, tersebarlah infection tu. Tersebarlah toksin, infection, angin ke tersebar seluruh badan. Okay, so bila dia pergi mana kan, semua yang tu dia pergi mana, so kita boleh tengok daripada struktur usus tu sendiri ya. Kalau cecum tu adalah usus yang bawah lah yang biasa bila rupture kantung ni dekat kawasan cecum, dia akan pergi ke pankreas, akan ganggu sistem pelepasan hormon insulin sebagai contohnya, membuatkan itu yang jadinya masalah gangguan gula ni lah, hormon insulin kurang kan, tu jadi gula melibat dalam darah, jadilah kencing manis macam tu. Ataupun cecum juga kadang-kadang toksin itu akan menyerang, akan pergi ke testis untuk lelaki ataupun ovari. Itu yang jadi penyakit penyakit peranakan, penyakit tentang kesuburan lah. Ada masalah dalam dia punya rahim tu, ada sis ke fibroid ke apa-apa, segala masalah di kawasan rahim lah ya, datang daripada kotoran yang berada di cecum. Ataupun kan setengah orang dia kantung-kantung itu berada dekat ascending. Bila ascending tu ialah usus menaik. Usus menaik ni, usus yang berdiri ini, usus menaik ni, okey, usus menaik ini, okey, bila fracture-nya kan, kantung itu, diverticular itu, dia akan pergi ke pernafasan. Itu jadi asmatik sebagainya. Ya. So itu pun maksudnya asmatik pun datang pada usus yang kotor juga. Ya. Okey, lepas tu ada orang kan, dia rupanya dia punya kantung tu berada dekat transverse colon. Kita semua tak tahu tak tahu, tapi daripada gejala yang kita terima ini kita tahulah rupanya datang pada usus ya. Kalau transverse colon ialah usus yang melintang ya. Okey, so ini adalah membuatkan seorang tu sakit kepala, migraine, pelupa, sinus dan cepat letih, cepat lesu, cepat mengantuk lah. So memang toksin tu datang pada usus juga yang berada dekat bahagian transverse colon ya. Lepas tu ada orang dia berada kantung-kantung ini berada dekat descending, iaitu usus yang menurun ya. Itu pula kalau fracture kantung tu dia akan pergi ke kawasan bahu, leher, telinga, belakang kepala kan, membuatkan kawasan sekitar torso kita ni sakitlah, berat. Itu pun sama juga, datang pada usus kotor, datang daripada descending colon. Dan yang satu lagi sigmoid. Sigmoid ini adalah usus yang macam bentuk S ni, bentuk S yang kat bawah tu. Itu kalau kantung berada dekat situ, dia pecah, dia akan pergi serang sistem imun kita. Itu membuatkan seorang itu jadi gatal ya. Jadi bukan jadi sifat bergatal. Maksud saya gatal-gatal kulit lah. Kan gatal-gatal kulit. Kalau sifat yang gatal tu lainlah, dia punya keedah dia kan nak rawat. Okey, dia punya gatal dia kulit dia gatal, lepas tu allergic. Allergic dia seorang je kan. Pasal tak dalam keluarga kita kadang dia seorang je allergic macam-macam. Orang lain makan okey je kan. So sebab apa? Sebab memang dalam pada sigmoid itu ada masalah ya. Okey. Seterusnya spasm. Spasm ni biasanya kekejang otot lah. Kekejang otot kalau anda tengok semua nampak ada mencerut ya, dia punya usus dia tu ni dikaitan juga dengan irritable bowel syndrome ya. Dia yang mana simptom dia tu sakit perut, gas dan kembung ya. Tiba-tiba nak memerut ya, tiba-tiba dia nak membuang. Dia terlampau cepat sangat membuang, makan-makan membuang. Dan biasanya pembuangan itu putus-putus, berlendir dan juga cirit-birit. So seterusnya, balloon bawah pula kan berlaku pembekakan dalam kolon kerana sembelitlah gas usus timbun tinja tu menimbun ya. Lepas tu dia memang seorang ni susah nak membuang lah, dia pembuangan tu makan berhari-hari dan dia memang nyeri lah bila sekali membuang tu. Dan juga akhir sekali tuan-tuan boleh tengok stricture bowel ya. Stricture bowel ini pula disebabkan kerana pengejutan kolon, disebabkan kerana makan beracun lah ataupun ubat-ubatan. Contohnya kalau dia makan ubat-ubatan yang untuk ubat untuk sembelit, okay? Ubat untuk sembelit kan sebagai contohnya, dia akan membuatkan seorang tu kan cerit-birit lah ya, cerit-birit. Dan juga ada juga orang yang mengalami stricture bowel ni, dia seorang yang kurus tapi selalu sakit perut.
Kan selalu kita tengok orang, selalu kalau kita tahu kalau orang yang sakit masalah pembuangan ni perut dia tu kembung kan, keras kan, badan pun agak berisi lah kan, tahulah nampak banyak makan mestilah susah membuang kan. Tapi orang kurus je, tapi sering sakit perut, ada masalah pada sistem pembuangan. So mungkin jadi dia ada masalah keradangan usus, Crohn disease, ya, simptom dia sembelit, cramp pada abdomen, bloated, mual dan muntah. Gitu. So tengok ya macam-macam keadaan usus kita dan kita tak tahu usus kita macam mana. Daripada gejala inilah kita tahu rupanya kita sedang menghadapi masalah usus, ya. Okay, seterusnya tuan-tuan perempuan boleh tengok apakah ini? Apakah ini kan? Tengok inilah dia usus, sebahagian usus kita yang berada dekat sigmoid, itu dekat usus yang paling bawah sekali tu. Ya, tengok nampak dah berketul dalam tu ada najis yang dah keras, yang dah tak boleh nak dicair dan tak boleh nak dilembutkan. Alamatnya potong terus je. Potong terus sahaja usus tu kan. So that's why kita jangan sampai jadi macam ni, barulah kita nak mencari penawar, ya. Okey, seterusnya saya terus pergi kepada punca toksin. Minta maaf laju ke, saya agaknya boleh faham ya apa yang saya sampaikan. Okey, so punca. Kenapa berlakunya keadaan usus kotor ni? Ya, sebabkan toksin, ya, punca toksin dalam badan kita memang datang daripada racun serangga, makanan segera, ya, pencemaran, ya, dan juga makanan tin. Tapinya kita memang tak dapat nak mengelak semua punca toksin ni, betul tak? Tapi kita boleh mengurangkan pengumpulan toksin ini dengan cara kita jaga pemakanan kita dan ubah gaya hidup. Mesti kena ada, sebab kita tak boleh nak elak pada makanan harian ini, tak boleh nak marah negara kita kan, jangan produce kilang ke kan, production tak boleh juga kan. So cara macam mana ialah kita kena jaga diri kita lah, kita jaga kita iaitu dengan cara pemakanan. Okey, so apakah yang anda makan pada setiap hari? Okey, anda tengok kan, buah-buahan, kita memang makan buah-buahan dan sayuran, tapi masalahnya ada yang letak racun kan. Begitu jugalah kalau ada ubat-ubatan, ada suntikan hormon pada ayam kan, memang tak boleh elak kan. Kalau lebih-lebih lagi kalau kita terpaksa makan kat luar kan, memang takkanlah kita jumpa ayam yang kiranya yang tidak ada racun, tak ada suntikan kan. Lepas tu pengawet perasa pewarna, lepas tu formaldehyde dan juga asid borik, ya, iaitu pengawet untuk meningkatkan kesegaran mi ke ataupun ikan masin, ikan masin kan. Kita ingat ikan masin tu okey, tak adalah banyak sangat lemaknya, tapi ada bahan lain pula yang mengawetkan dia pun sama juga, lebih kurang je kan bahan kimia. Lepas tu lagi aiskrim kan, inilah semua alatan-alatan, botol-botol pun sama juga ada toksin, ya, iaitu daripada bahan kimia. Okey, seterusnya macam mana macam mana kita nak bagaimana kita nak memelihara kesihatan tubuh badan kita ni? Ya. So ada empat faktor lah, ya. Ada 4 faktor yang kita kena jaga, yang kita kena pegang lah, ya, kuat-kuat. Itu pertama, proses penyingkiran toksin. Ya, kita kena tuntaslah bahagian penyingkiran toksin ini. Yang kedua, bekalan nutrisi kita kena cukup dan seimbang. Ya, yang keduanya, yang ketiga, perlindungan kena kuat. Perlindunganlah daripada pemakanan kita kena makan suplemen yang boleh memberi perlindungan pada kita. Dan juga yang keempat, kena pastikan saudara kita lancar. Inilah 4 elemen yang kita kena jaga, barulah tubuh kita dapat kesihatan dan kita immune lah daripada penyakit-penyakit. So saya nak perkenalkan kan daripada Forever Living, memperkenalkan konsep segitiga kesihatan, iaitu yang mana bila kita nak sihat ni puan-puan, kita kena detox, ya, kena singkirkan, macam saya share slide tadi, kena singkirkan toksin tu. Lepas tu kita kena ambil nutrisi, ambil suplemen yang membekalkan nutrisi kan, ibarat macam kita membekalkan baja lah pada badan kita kan, supaya badan kita kuat kan. Lepas tu kita juga kena makan suplemen ataupun pemakanan yang boleh tingkatkan imun kita, supaya bila macam rumah kita kan, bila kita ada rumah tu dah elok, dah cantik, kita buat rumah cantik, lepas tu kita dah isi rumah kita dengan perabot-perabot yang cantik, yang mahal-mahal, kita kenalah pasang pagar, kenalah pasang grill kan. Kalau tidak nanti pencuri masuk ataupun nanti binatang masuk merosakkan kita punya harta. So that's why kita kena ada protection juga.
Dan akhir sekali kita kena bantu badan kita peredaran darah yang lancar, ya. Kena pastikan edaran darah kita pun melancar. Okey, seterusnya, okey, apakah suplemen-suplemen yang berfungsi untuk buat kerja detox tu? Buat kerja detox, buat kerja nutrisi tu dan immunity tu. Okey, pertamanya kita kena detox menggunakan aloe vera gel, iaitu jus lidah buaya. Ataupun kita boleh guna aloe vera nectar, aloe peach dan juga forever RTC. RTC itu ni ikan lah. Nanti saya akan perkenalkan pada tuan-puan semua apakah kandungan ataupun khasiat, ya, manfaat setiap suplemen, setiap pemakanan yang kita tawarkan ini, yang kita sarankan ini. Dan semua suplemen ini merupakan datang daripada buah-buahan, sayuran. Tak ada, bukanlah satu benda yang asing lah. Ya, kita ambil dalam keadaan ini, dalam suplemen supaya memudahkan kita ambil dengan kadar yang banyaknya, ya. Okey, kalau untuk nutrisi sendiri, kita perlukan sama ada royal jelly ataupun bee honey, ya, madu, ataupun kita perlukan bee pollen atau Fervelite, ya. Fervelite ni susu lah, susu protein, dan juga feed all green, sayur-sayuran. Dan kalau untuk immunity, kita perlukan vitamin C, information power dan Forever Bee Propolis. Manakala untuk circulation dan juga untuk detox juga tadi, kita perlukan RTC, itu ikan minyak zaitun. Okey. Okey semua, ya. Okey, seterusnya kan saya nak ceritalah tentang apa itu detox. Detox mungkin ada barangkali mungkin ada yang masih baru tadi kan, yang masih baru masuk tak faham apa detox. Selalu kita jumpa air detox kan. So detox ni sebenarnya maksudnya lah proses pembersihan atau penyingkiran segala kotoran daripada tubuh badan kita. Kotoran itu terdiri daripada racun dan bahan kimia yang secara tak sengaja atau tanpa kita sedar dan masuk dalam badan kita dalam jangka masa yang lama sebenarnya. Okey, so badan kita ni sendiri, sebenarnya memang badan kita sudah melakukan detox secara semua jadi. Itu hati, usus dan ginjal. Tanpa kita suruh kan, memang badan kita dah buat dah sejak kita kecil lagi. Betul tak? Macam contoh kita kat bayi, masa bayi kan, mak kita tak ada suruh kita berak kan, tetapi kita akan membuang sendirinya. Sama juga sehingga sekarang. Badan kita sendiri akan detox semua kotoran pada badan kita. Tapi masalahnya, bila kita meningkatnya usia, organ-organ kita ni, hati, usus dan ginjal ni tidak boleh menjalankan fungsi dengan baik. Sebab apa? Kita kurang nutrisi tu. Kerana toksin tu juga kan membuatkan kita kurang serap nutrisi dan membuatkan organ kita itu tak dapat berfungsi dengan baik. Maka dengan itulah kita punya kotoran kan, bahan kimia, racun yang kita ambil pada pemakanan tu masih tersimpan, masih kekal dalam badan kita. So that's why kita perlukan penolong. So kita perlukan penolong, pakai booster untuk membantu organ-organ kita menyingkirkan secara semujadi dengan lebih lancar dan bersih. Sebersih-bersihnya lah. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kalau nak tahu badan kita bertoksin tu macam mana kan? Mungkin kita tak tahu tara mana toksin dalam badan kita kan. So sebenarnya puan, tuan-tuan puan boleh tengok, ya. Ini ada beberapa ciri ataupun 8 tanda badan anda bertoksin. Adakah anda ada tanda-tanda ini? Ya, kalau boleh kat ruang chat tu kan, boleh tengok siapa yang ada lebih pada satu ataupun semua pun dia ada. Ya, boleh komen dekat ruang chat kan, ada berapa tanda yang anda mengalami lah, ya, tanda ini. So pertama sembelit. Sepatutnya kalau anda sihat kan, anda kena buang lebih kurang 2 kali sehari. Kita makan kan banyak, so kena banyak jugalah, kena 2 kali jugalah paling kurang. Kena buang, ya. Okey, lepas tu kembung perut. Anda tengok perut masing-masing kan. Perut tu kembung kan. Jadi usus tak bersih memang dia akan merangkap angin. Tu yang kadang-kadang berbelahak, maksudnya ni halah sarung sendawa kan, kentut. Lepas tu kalau tekan-tekan sikit sendawa kan. Setengah orang tengok orang lain sendawa, dia pun ikut sendawa kan. Tak tahu apa perangai dia. So lagi selain pada itu, sakit kepala berulang-ulang. Sakit kepala pun sama juga. Ya, itu juga kategorinya ada badan anda sudah ada toksin. Okey, kemudian mulut berbau. Bukan hanya sekadar mulut, badan pun berbau. Sebab apa tahu? Usus kotor tu dia akan membuatkan dia punya bau daripada bawah tu naik ke atas. Dia punya lohong tu memang semua salut dengan kotoran lah. Sebab itulah jadi mulut berbau. Lepas tu perut buncit. Najis terkumpul lama dalam usus akan mengeras, membuatkan walaupun anda berat badan normal tapi perut anda buncit. Itu pun tanda toksin dah banyak. Selain daripada itu, kulit kusam
kusam, jerawat dan berjeragat pun sama juga menunjukkan tanda toksin dah ada banyak, dan juga kemaruk makan. Kemaruk makan pun sama. Lepas satu-satu makan dia sering lapar lah. Kan sering lapar membuatkan itu juga tanda toksin. So terima kasih kepada mereka yang respon ya. Memang ada, memang majoriti memang ada. Kalau tak banyak, at least satu kan ya, kita punya tanda ni. Okay, so penting ke detox ni? Penting ke detox? Ya, sangat-sangat penting tau tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Kerana detox inilah bantu untuk proses penyerapan nutrisi daripada apa yang kita makan. Sebab yang penting tu badan kita ni kalau nak sihat, dia kena ada makanan dia sendiri. Kita memanglah makan nasi goreng, mi goreng, itu nafsu kita. Tapi badan kita ni perlukan vitamin, mineral. So benda tu jangan diperlukan. Tapi andai kata kalau kita tak detox, tak buang kotoran, tak boleh absorb benda-benda baru. Tu ya. So that's why saya pada detox bukan hanya sekadar untuk singkir, tapi kita untuk serap yang baik-baik untuk tubuh badan kita ya. Okey, seterusnya. Okey, saya nak perkenalkan pada anda apakah suplemen yang boleh bantu kita detox ya, kita boleh singkirkan toksin tu. Pertamanya adalah aloe vera gel ya. Aloe vera gel ini dia aloe vera yang dah stabilkan 100% ya. Lepas tu manfaatnya untuk menyah toksin badan, lepas tu bantu penyerapan nutrisi, beri tenaga, anti radang dan bentuk lapisan perlindungan dinding usus. Ya. So apa khasiat dia? Memang aloe vera gel ni khasiat dia sangat banyaklah ya. Sebab tu aloe vera gel ni digelar sebagai pokok ajaib ya. Dia ada 8 ciri, 8 khasiat ya, iaitu pertama ada lignin. Lignin ni tak semua tumbuhan ada. Aloe vera gel antara tumbuhan yang memang Allah jadikan dia ada teknologi lignin. Lignin adalah satu teknologi yang Allah desainkan pada aloe vera gel ni, itu daya penembusan yang tinggi untuk membawa nutrien jauh ke dalam sel. Maksudnya dia boleh masuklah ke dalam sel tu, membawa segala nutrisi ya, dan dia boleh bongkihkan, dia boleh keluarkan semua toksin kita tu daripada sel tu. Bukan hanya daripada sistem, bukan hanya pada organ ataupun pada tisu saja, tapi dia sehingga ke dalam sel. Lepas tu kan dia ada juga saponin. Saponin ni dia ibarat macam sabun yang membersihkan tisu usus dan juga bertindak seperti antiseptik. Dia memang sabun lah, sabun kita tahu berbuih tu kan, dia bersih. Sebab apa? Memang badan kita ni tak cukup dengan air perempuan. Ya, tak cukup dengan air. Macam biasa kita makan-makan kita minum air. Lepas tu kita rasa macam kita dah membuang kan, tapi sebenarnya tak cukup bersih lagi. Sebab apa? Kalau kita sendirilah kan, kalau pinggan kita pun kita tak akan basuh dengan air saja kan. Baju kita pakai pun tak bersih dengan air saja. Kita perlukan sabun juga kan. So sabun ini ibarat macam sabun yang akan bersihkan sekali bekas-bekas makanan kita tu semua. Okey. Lepas tu dia ada anthraquinone. Anthraquinone ni dia bersifat anti radang, maksudnya anti bakteria, anti kulat, antivirus, yang membuatkan kita tak rasa sakit. Bila siapa yang pernah makan aloe vera gel ni, bila dia makan, membuatkan dia tidak rasa sakit lagi ya. Lepas tu tak ada rasa gatal lagi ya. Gatal kalau kulit tu tak ada rasa gatal lagi. Lepas tu tak radang dan juga tak membengkak. Bagi siapa contoh ada bisul ke, dia boleh kecutkan bisul tu. So itulah sifat anthraquinone yang ada dalam aloe vera. Lepas tu dia ada vitamin aktif, mineral aktif dan juga asid amino aktif. Memang dia yang aktif tu masuk apa tahu? Sebab maksudnya ialah bila kita minum, kita akan terus dapat zat dia. Berbanding dengan kalau anda contohnya anda makan sayur. Contoh makan sayur, buah kan. Tak apa-apalah anda makan. Nanti kita punya hati akan, perut kita akan cerna dulu. Lepas tu hati kita akan uraikan dulu zat-zat dalam sayur itu. Lepas tu barulah serap. Macam tu. Tapi kalau for aloe vera gel ni, dia dah ada. Memang dah ada aktif. Aktif tu maksudnya dia dah siap sedia, tinggal nak serap je badan kita. So tu membuatkan cepatlah ya, cepat penyembuhan kita tu. Lepas tu ada enzim juga untuk bantu penghadaman. Dan dia ada monosakarida untuk bagi tenaga kita, dan polisakarida yang bagi fiber, membuatkan kita buang air besar dan mengenyangkan. Betul lah yang kalau siapa yang buat clean nine tu adalah pengurusan berat badan, dia makan aloe vera gel ni selama 9 hari, dia rasa macam kenyang makan. Lepas tu kalau diorang tak makan sangat pun, diorang rasa kenyang. Sebab apa? Polisakarida tu. Ya. Lepas tu dikuatkan sistem imun. Ya. Okey, seterusnya ini dia 200 tabati yang sebenarnya dalam aloe vera gel, dan dia punya bahan-bahan memang ada lignin, semua ada 8 kriteria yang mana kita kena ketahuilah, baru kita faham kenapa aloe vera gel ni boleh bantu untuk selesai masalah kita satu persatu ya. Okey, seterusnya
Sebenarnya perempuan, aloe vera gel ni bukanlah asing lagi kalau kat dunia kita ni. Sebenarnya daripada dulu lagi, daripada 4,000 tahun lagi dah dipakai oleh kiranya tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh, contohnya kalau kat Alexander the Great kan, memang dipakai untuk merawat luka pada askar-askar dia. Lepas tu kalau Cleopatra pun, sebab tu kita tahu Cleopatra ni cantik kan katanya, sebab dia pakai aloe vera. Begitu juga dalam Marco Polo semua. So memang aloe vera gel memang dah well known dah seantero dunia. Dan inilah aloe vera gel yang dimiliki oleh Forever Living, kita sendiri, kita pemilik Forever Living aloe vera gel yang ladang tu ada 3 tempat, 3 buah negara ditanamnya aloe vera gel Forever Living ini, itu dekat USA, dekat Arizona, lepas tu dekat Republic Dominican dan juga dekat Mexico. Memang luasnya tu melaut 2 kali Singapura besarnya tu, lebih kurang 3,500 hektar ya keseluruhannya. Inilah dia gel yang kita akan makan kita makan untuk memperbaiki segala masalah kesihatan kita tu. So Forever Living dia menggunakan spesies yang terkuat tau. Sebabnya aloe vera gel ni dia ada banyaklah spesies, ada 400 spesies. Kita pun tanam juga aloe vera gel kat rumah kita tu kan, pokok aloe vera tu, pokok lidah buaya. Tapi tak sama tau perempuan. Tak sama. Yang Forever ni tanam aloe barbadensis miller yang mana spesies terkuat sekali. Ya, sebab itulah dia boleh berkesan untuk merawat penyakit ya. So Forever Living sendiri merupakan pengeluar, pengedar dan pembuat produk aloe vera terbesar dunia. Lepas tu mereka meladangkan aloe vera ini 100% peladangan secara organik ya, tak ada pakai racun serangga, baju kimia semua tak pakai. Okey, so ini adalah 3 orang doktor yang bertanggungjawab lah untuk memastikan aloe vera gel kita ini boleh simpan daripada 2 hari ke 5 tahun. Memang ada teknik khusus lah, yang mana teknik itu dipatenkan, yang mana kesegaran pun hampir 100% aloe vera gel tu. Sebabnya kalau tidak, aloe vera gel ni memang tak boleh tahan lama lah kan, macam pokok, macam buah-buahan yang biasa. Tapi macam mana boleh bertahan lama, sebabnya ada teknik yang dipatenkan oleh 3 orang doktor inilah, bukan kaleng-kaleng ya. Okey, so aloe vera gel ini memang tak boleh kita pakai serangan sebab dia ada imodin tu perempuan. Walaupun kita ada tanam kat rumah kan, kadang-kadang kita simply ambil, lepas tu kita tak sapu dekat tangan kita, tiba-tiba kita rasa macam gatal kan, alergik, atau kadang-kadang kalau kita makan saja nak buat sendiri, kita curit-birit. Memang tak betul. Sebab apa? Sebab dia ada duri. Dia ada duri yang mana situ ada emodin, yang mana itu akan membuatkan ada reaksi lah pada tubuhan kita. So that's why Forever Living dia ada mesin berpaten, dia ada teknik khusus untuk mengasingkan gel tu dengan racun tu. Ya, okay. So sebab itulah anda kena pilih aloe vera gel daripada Forever Living, sebabnya mereka dah expert ya, selama 43 tahun ya, 43 tahun expert untuk buat aloe vera gel ni. Lepas tu okey, ini pula kan memang 100% ditanam, puasa dia diedarkan sendiri. Harga dia dia ada kilang sendiri. Lepas tu ada makmah sendiri. Makmah dia 1.5 million quality test dibuat sepanjang tahun ya. Memang sebab apa? Sebab nak menjaga kualiti dia. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Dia punya keseriusan, kesungguhan Forever Living untuk memastikan barang kita sihat secara semula jadi, secara alami ya. So ini adalah tiga orang lembaga nasihat sains, lembaga sains penasihat ya, yang mana mereka ini adalah merupakan pakar medical ya, pakar toksinologi, juga pakar food safety dan juga pakar nutrisi. Mereka lah yang sentiasa menjaga R&D lah ya, pembuatan produk Forever sentiasa selamat digunakan, malah boleh dipakai untuk mengatasi masalah kesihatan. Okey, seterusnya Forever Living produk dia dapat pencapaian dunia. Kita jangan takutlah perempuan semua kan yang masih baru ni, janganlah takut nak makan kan, nak amalkan suplemen ini, sebab memang dunia dah akui sebanyak 170 buah negara dah akui suplemen ini sangat bagus untuk kesihatan, untuk kekalkan kesihatan kita. Sebab yang pertamanya dia ada International Aloe Science Council ya. Lepas tu dia ada kosher rating. Kosher rating ini adalah simbolik lah kepada produk ini sangat-sangat organik ya, organik, selamat, tak ada bahan kimia. Lepas tu dia ada halal Ivanka ya, halal peringkat dunia ya. So memang insya-Allah lah jadi memang produk ini sangat-sangat bagus, suplemen ini sangat bermutu,
jangan takut nak amalkan kan, bagi siapa yang masih baru lagi. Sebab kalau macam pengalaman saya sendirilah, pengalaman saya sendiri memang ramai juga kan di kalangan yang dia takut nak makan suplemen kan. Dia takut apa ni, kiranya memanglah kita tahu di luar sana memang banyak produk-produk yang viral kan, tapi kena tengok tak semua produk samalah ya, tengok kepada syarikat yang mengeluarkannya. Okey, so aloe vera ni juga kan, lidah buaya ni bukan asing juga dalam dunia perubatan Islam. Sebabnya kan dalam hadis pun ada juga tercatat, ya, ada hadis juga yang tercatat, rupanya Rasulullah SAW pernah meriwayatkan tentang aloe vera, lidah buaya ini, yang mana dalam aloe vera dalam bahasa Arabnya aloe vera ini dipanggil as-sabir ya. So ada riwayat daripada Ibnu Abbas kan, kata dua benda Rasulullah SAW pernah cakap, ada dua benda yang berkhasiat, iaitu safat dan juga aloe vera, as-sabir tu sendiri ya. So jangan maksudnya bila kita makan ni, kita niatkanlah kan, kita niatkan untuk beramal dengan sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita dapat syifa lah daripada tumbuh-tumbuhan ini. Lepas tu daripada Mike Adam juga, iaitu The Health Ranger ni, dia pun cakap kan, banyak-banyak pokok yang dia kaji kan, memang dia pun impresif lah, kagum dengan pokok aloe vera, sebabnya memang dia mengandungi 1001 khasiat. Gitu. So seterusnya kan, selain pada aloe vera gel botol kuning tu kan, botol kuning tadi tu yang kita tengok, Forever juga mengeluarkan aloe berry nectar. Ya, aloe berry nectar ni dia bagusnya, dia ada aloe vera gel juga, dia ada buah cranberry dan juga apple. Apple je puan, apple je, apple buah-buahan je kan, bukanlah ada apa-apa yang pelik-pelik lah kan, apple saja ya, apple juga buah cranberry. So apa manfaatnya? Boleh bantu untuk nyatoksin ya, tapi melalui pengencingan. Tadi kada aloe vera gel tadi tu yang botol kuning tu, dia bantu untuk membuang, pembuangan itu banyak berlakunya di pintu belakang, iaitu di kawasan pembuangan air besar kita lah, pembuangan air besar. Untuk manakala untuk aloe vera nectar ni pula, untuk pengencingan kita, pembuangan kat pintu hadapan kencing kita tu lah ya, dan juga kulit ya, dan juga dia bantu untuk kesihatan saluran kencing ya, kawalan hormon juga ya, kawalan hormon thyroid, lepas tu mengatasi masalah buah pinggang ya, untuk memelihara kesihatan buah pinggang ya, dan juga untuk kesihatan organ reproduktif lelaki dan wanita. Maksudnya untuk menjaga keanjalan ataupun aset wanita, aset lelaki, kita boleh amalkan aloe vera nectar ini untuk kita maintain kan, maintain kita punya kesuburan tu, ketahanan kita tu. Okey, so apa khasiat dia kan, cranberry ini kan, cranberry daripada aloe vera nectar ini, dia ada mengandungi satu antioksidan tau, iaitu nama dia proanthocyanidin, yang bantu menghalang bakteria berbahaya melekat pada dinding saluran kencing. Biasanya berlaku kan, saya pun memang ramai kawan-kawan downline kan, dia cakap memang mengalami masalah kencing, masalah kencing tak lawas. Masalah kencing tak lawas itu bererti sudah ada bakteria sedang mengganggu kita punya sistem pengencingan kita tu. So that's why kena makan aloe vera nectar ni banyak-banyak untuk menghalang bakteria itu mengganggu sistem kita tu ya. So dia juga bantu untuk menguraikan batu karang ya, dan mengumurkan uric acid yang berlebihan pada badan kita. Uric acid ni ada kaitan dengan apa ya? Kaitan dengan gout kan, gout, batu karang tu sendiri, kerja tak lawas, dan kuman air kencing ya. Lepas tu masalah prostat ke, keputihan, senggugut, haid tak teratur, cyst fibroid, semua insya-Allah boleh diatasi dengan aloe vera nectar ni. Dan dia juga bantu untuk collagen dan juga menentang radikal bebas ya. Okey, seterusnya kita fast and furious sikit ya. Okey. Kita sebenarnya kita ada Big and Peach. Big and Peach ni dia sesuailah untuk kanak-kanak sebenarnya. Sesuai untuk kanak-kanak, dewasa boleh pakai. Dewasa pun boleh makan juga ya. Untuk kanak-kanak ataupun untuk warga emas ya. Dia mengandungi vitamin A, C, E, antioksidan dan juga beta carotina. So beta carotina ni sangat baguslah untuk mata, untuk cegah untuk kesihatan dan mata, dan juga cegah katarak ya. Lepas tu dia bantu untuk menyatu badan, dan bantu untuk atasi kecancingan, cacing kan, cacing dalam kita punya anak-anak, usaha anak-anak kita tu selalu kita bagi ubat-ubat cacing kan. Tapi kali ini kita boleh tukar kepada yang lebih semujadi, iaitu aloe vera and peach. Kita pakai buah peach sahaja kan dengan aloe vera untuk nyahkan cacing-cacing yang dalam anak kita punya usus tu.
Okey, lepas tu dia boleh kuatkan imun anak-anak kita. Lepas tu rasa manis ya, sedap sangat-sangat. Okey, so dia kiranya dia ni halah boleh membuatkan anak-anak suka ya. Lepas tu untuk kesihatan kulit ya, atasi masalah eczema daripada yang terjadi pada anak-anak kita. Lepas tu bantu atasi masalah penyakit tangan, kaki, mulut. Ya, HFMD tu. Lepas tu dia boleh pengganti gula ataupun minuman-minuman bergula lah yang anak-anak kita suka tu. So memang dan dibantu juga untuk atasi masalah asma dan juga lelah. So sangat-sangat bagus sebab tadi kan kita cerita tadi asma tadi, pernafasan, gangguan pernafasan datang pada usus. So kita juga kena rawat usus kita juga ya. Okey, seterusnya okey, ada tadi kita dah settlekan hal dekat bahagian usus. Untuk sedia maklum kan, kalau badan kita ni ada 2 tempat tak boleh tersumbat tau. Satu usus, satu salur darah. Ya, saudara kita pun tak boleh dibiarkan tersumbat. Once tersumbat, itu pun akan mendatangkan ke penyakit ya. So anda boleh tengok ya, kalau usus yang saudara yang normal nampak bersih je. Tak ada apa-apa penghalang dia. Tapi kalau once dia dah sumbat, dia dah mula sempit ya. Dah tak membuatkan aliran darah akan terganggu ya. So apa nak selesaikan? Selesaikan dengan makan ATC ni. ATC ni apa? Itulah dia. Okey, nanti saya perkenalkan. Okay, ATC ini dia ini adalah Dr. John Daiber. Dr. John Daiber ini dia beliau merupakan father of omega. Ya, maksudnya kita nak settlekan masalah kolesterol ni, kita kena makan omega ya, omega 3. Ya, so Dr. John Daiber ini dia pernah buat ekspedisi ke dekat Eskimo kat Greenland tu, sebab kan dia beliau pernah mengkajilah kan banyak-banyak masyarakat ni orang Eskimo paling sihat sekali, paling kurang berpenyakit, paling kurang kiranya kurang ada penyakit kardiovaskular lah. Ya, so that's why beliau mengkaji apa yang dimakan oleh orang-orang Eskimo kat sana tu. So rupa-rupanya dia makan ikan, makan ikan ya. So ikan itu memang punya kandungan omega yang tinggi. So that's why kalau forever living ambil ikan kat sana, ambil omega 3 dekat sana ya. So Dr. John Daiber cakap kan, disarankan kita kena ambil ATC ini daily untuk dapat kesihatan yang baik lah ya. So ATC ini apa? Okey, ATC ini adalah merupakan gabungan omega 3, itu minyak ikan daripada ikan salmon, ikan cod ya, dan juga gabungan bersama dengan omega 9 itu minyak zaitun. Minyak zaitun seperti kita tahu adalah salah satu makanan sunnah. Kan makanan sunnah. So kita gabung makanan sunnah dan juga yang diberitahu oleh Dr. John Daiber ni, seorang yang mendapat Nobel Prize lagi ya. Okey. So lepas tu ada gabungan juga dengan vitamin E untuk elakkan peoksidaan asid lemak tu. Ya, so dia ada HPA, ada khasiat HPA, EPA dan DHA ya. Okey, so manfaat dia adalah untuk lancarkan aliran darah kita dan seimbangkan kolesterol baik dengan kolesterol jahat ya. Lepas tu dia anti keradangan ya, membuatkan kita tak sakit lah ya. Lepas tu kita mencegah pembekuan darah, menyokong fungsi sendi, tulang sendi. Bagi siapa yang ada masalah tulang sendi tu, dia boleh sokong balik kan, sebab biasa tulang sendi ni grease dah loose kan, grease tu dah dah makin nipis. So elok kita makan sumber yang ada asid lemak ni untuk memperbanyakkan lagi lah grease kita tu. Lepas tu untuk kesihatan prostat dan kesuburan wanita, untuk perkembangan otak ya, kesihatan perkembangan otak dan kesihatan mata, dan untuk melembabkan mengajarkan kulit. Dia boleh lembabkan kulit kita ya, moist kulit kita tu. Tapi bila kita makan ini, otak confirm tak lembab ya. Kulit lembab tapi otak tak lembab, insya-Allah. Okey. So seterusnya, okey, khasiat dia untuk elakkan pada stroke ya, masalah jantung, masalah tekanan darah tinggi ke, kolesterol tinggi, uric acid ke, dia boleh bantulah untuk mencegah ya, mencegah. Sekiranya kalau kita dah dapat, of course kita kena dapatkan rawatan ke hospital, tapi ini untuk kita elak supaya benda itu betul-betul berlaku ya. Okey, so lepas tu dia untuk penyembuhan daripada masalah jerawat ke, eczema, psoriasis ke. Lepas tu untuk masalah arthritis ya, masalah berkenaan dengan sendi-sendi, katarak ya, cegah masalah jari cramping kan, varicose vein ke. Lepas tu dan juga masalah atasi untuk masalah period tak teratur ataupun senggugut tu. So memang best lah makan ATC ni, sebabnya berbagai kegunaan anda kena ambil, sebabnya sangat-sangat penting untuk badan kita. Okey. Seterusnya kan, kita tadi dah cerita pasal detox kan. Boleh ke saya sambung lagi ya?
Banyak lagi ni kita nak cerita. Okey, seterusnya tadi kita sampai dah cerita pasal detox, sekarang kita cerita pasal nutrisi pula. Ya. So bila kita dah buang, dah keluarkan semua toksin dalam badan kita, kita kena tambah, kena replace balik badan kita dengan suplemen yang sepatutnya ada dalam badan kita. Tak boleh kita buang saja. Setengah orang detox je, nak buat detox saja kan. Contohnya nak buat bekam saja. Bekam tu sifatnya ialah dia membuang. Tapi kita kena replace pula. Kita kena tambah, kita kena bajai badan kita dengan suplemen lah. Ya. So apakah dia? Alright. Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit pasal nutrisi. Okay, nutrisi ni adalah zat dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Yang fungsi nutrisi ni adalah untuk satunya sumber energi bagi kita tenaga. Lepas tu seimbangkan sistem metabolisme kita. Maksudnya dia bagi organ-organ kita tu berfungsi dengan baik. Lepas tu dia bagi hormon kita seimbang. Ya, kalau anda setengah tu dia badan dia gemuk ke kan, ataupun terlalu kurus sangat, lepas tu dia susah tidur, hormon dia tu period tak lancar, itu maksudnya memang dah tak seimbang lah hormon tu. Ya, lepas tu sel-sel tubuh kita dibentuk, diperbarui. Ya, sebabnya badan kita ni memang sel tu akan mati dengan sendirinya. Tiba masanya dia akan hayat sampai hayat dia kan, dia akan tamat tempoh. So kita kena perbarui kita punya sel-sel tubuh badan kita tu. Lepas tu dia boleh memperbaiki dan menyembuhkan sel-sel yang rosak dan untuk menyokong fungsi-fungsi organ kita. Okey, so kepada tuan-tuan perempuan, ini saya nak tunjukkan kan tempoh hayat sel kita. Ya, kita punya sel kita ni ada hayat tersendiri tau. Ada dia punya tempoh masa dia. Ya, contohnya kalau sel paru-paru, hayat dia 500 hari. 500 hari ni kiranya dah lebih kurang setahun lebih lah kan. Setahun lebih dia mesti akan perbarui. Dia akan mati, dia dah buat hari-hari dia sel paru-paru tu dah bekerja untuk kita, kan. 500 hari nanti dia akan mati sendiri. So that's why kita kena makan suplemen untuk perbarui. Kalau tidak nanti kita punya paru-paru tu tak sihat. Dia tak boleh nak bekerja sebab apa, dia banyaklah benda tak settle kan. Banyak sel tak hidup untuk menghidupkan paru-paru tu. Lepas tu sel pankreas 5 tahun sekali kan. Sel darah 120 hari, sel tulang 10 tahun. Lama juga. Sel otak 60 tahun. 60 tahun dia bertukar kiranya. Patutlah kalau ada orang kan dia ada cinta pandang pertama kan, dia boleh ingat sampai sekarang kan. Sebab apa? Sebab sel otak tu masih hidup sampai 60 tahun nanti baru tukar. Kan silawak aja ya. Okey, so sel jantung pula ada 25 tahun sekali dia bertukar. Sel kulit 21 ke 28 hari. Dan paling sel itu paling singkat. Paling singkat sel tu hidup adalah sel epithelium tu, sel lapisan perut, sel lapisan untuk perut kita, dia 5 hari saja. So that's why kita punya kena jaga perut kita ya, sebab sel perut kita ini usia dia tu 5 hari sekali dia condemn. Gitu, dia condemn, dia kena ganti balik sel perut kita ni. Sebab itulah perut kita ni sangat mudah untuk diganggu. Kan, diganggu. Kalau kita salah makan ke, tak makan tak betul ke, tak jaga makan, memang dia akan cepat terganggu sebab perut kita tu sensitif. Okay, so kesan kekurangan nutrisi dalam badan kita. Okey, pertamanya kita akan dapat sakit lah, risiko untuk dapat penyakit. Lepas tu kita akan merosakkan sel badan kita dan daya tahan kita pun akan rosak juga, akan lemah daya tahan kita. Lepas tu tumbuhan terbantut. Ya, maksudnya memang kita ada setengah contohnya kanak-kanak kita kan kurang makan, kurang nutrisi, dia akan terbantuk tumbesaran dia. Lepas tu masalah pemikiran dan emosi. Dia cepat naik mengadang ke, cepat beremosi ke kan. Kadang-kadang mood swing, mood tak stabil, sebab kenapa? Kurang makan bernutrisi ya. Lepas tu tekanan darah rendah, sering pitam, pingsan, tak boleh kurang beraktiviti lah, itu pun tanda nutrisi dia kurang. Okey, so berapakah keperluan nutrisi untuk mengekalkan tubuh badan sihat? Memang kita kena makan banyak perempuan. Macam awal-awal tadi saya cakap kan ada 60 trilion sel. So kita kena bekalkan banyak sebenarnya kepada badan kita ini. Ya, pertama kalau menu utamanya kan karbohidrat, protein, lemak perlu, tu of course lah kita kena ambil. Yang seterusnya 46 jenis nutrien perlu ni, iaitu mineral, 20 mineral kita kena masuk dalam badan kita, 18 vitamin, lepas tu 8 asid amino dan juga fiber pun kita kena supply kat badan kita ya. Kalau tidak itu yang datangnya penyakit. Okey, seterusnya ini saya tunjukkan, andai katalah kan kalau perempuan nak makan sendiri sayur kan, sebenarnya kan kita kena makan sayur buah banyak-banyak tak perempuan.
Okey, kalau tengok kan, sebenarnya kan kalau saya belajar dengan beberapa doktor nutrisi, dia kata kalau kita nak makan sayur dan buah tu kan, sebenarnya dia according to berat badan kita, baru ada fix dengan kita punya badan, barulah fix kita punya cukuplah kecukupan untuk badan kita. So maksudnya tak sama dengan semua orang tahu. So ini adalah salah satu formula yang saya kongsikan ya, berapa sayur dan buah yang perlu kita makan setiap hari. Ya, tengoklah berat badan masing-masing, boleh kira ya lepas ni. Okey, so kalau buah tu kan berat badan kita makan, kalau anda kata berat badan kita 90 kilo, siapa kat sini berat badan 90 kilo, darab dengan 10 itu 900 gram buah yang anda kena makan sepanjang hari. Gitu nak dekat 1 kilo ya. 1 kilo buah nak kena makan. Lepas tu sayur pula. Sayur pula anda kena makan, berat badan anda tadi darab dengan 5 sahaja. 5 pun kalau anda kata berat badan 90 kan, darab 5 450 gram. Pun sama, setengah kilo juga lebih kurang. Anda kena makan sayur setiap hari ya. Tapi boleh ke anda makan sayur-sayur dan buah-buahan macam tu kan, sekilo, setengah kilo macam ni sebagai penawar pencegahan ataupun untuk mentang bercakit? Kan kalau anda tengok kan gambar-gambar yang saya lampirkan ini, memang kena banyak. Kalau buah tu mungkinlah best sikit sebabnya rasa dia manis-manis, masam-masam kan, sedap lah kan. Memang bolehlah makan kalau sekilo sekalipun kan. Tapi kalau sayur tu kena sayur yang istilah sebenarnya ialah sayur yang tak dimasak raw veggie. Raw veggie itulah kira sayur yang dalam arti kata sebenar yang kita kena makan. So agaknya sempat tak sempat nak makan sebanyak-banyak ni kan. Memang tak nyempat lah. Saya sendirilah, saya akui pun walaupun saya belajar, saya buat kuis, saya pun memang tak sempat nak makan sebanyak-banyak ni. Tak ada nak mengadap sayur je kan, nak makan kan. So that's why kita kena usahalah dengan cara lain ya. Itu dengan ambil suplemen ya. Okey, apakah suplemen yang bagus untuk membekalkan 40.6 nutrisi yang untuk badan kita ya. Pertamanya anda boleh makan madu. Madu. Okey, madu forever ni memang sangat menakjubkan ya, madu gurun ya, madu gurun yang mana dia sumber nektar daripada 3,000 ke 7,000 spesies bunga, iaitu berada di gurun Sonoran, USA dan juga Spain. Lepas tu kandungan air dia kurang daripada 17%. Maksudnya air tu kuranglah dia punya kriteria. Madu ni dia kriterianya kena ada dua lah ya, yang menepati kriteria yang baik itu. Pertamanya jenis bunga, spesies bunga yang dimakan oleh lebah itu kena banyak lah ya, 3,000 ke 7,000 spesies bunga paling kurang. Lepas tu air tu dia kena kurang juga. Tu yang madu tu kena pekat lah. So itu lebih kurang 17% kandungan air dia. So that's why kalau forever living, madu lah datang dari gurun sebab gurun itulah iklim dia panas dan kering ya. Okey, so memang di situ di gurun Sonoran dan Spain tu memang dia bebas pada pencemaran, bunga tak ada racun langsung ya, lepas tu 100% madu tulen semua jadi tanpa dia tambah gula pun. Okey, lepas tu tak ada, lepas tu mentah-mentah, madu dia mentah ya, tidak dimasak, tidak ditapis, tidak diproses. Kalau kita tengok madu forever living, anda tuang dalam air nampak berkelak-keladak dia punya nektar tu. Bunga-bunga kita boleh nampak lah, bau pun bau macam bau-bau bunga kering tu. Lepas tu dia tak ada bahan pengawet, perasa dan pewarna tambahan. Okey, lepas tu satu lagi yang specialnya ialah botol tu. Botol tu memang botol pun dipatenkan. Botol tu lah tiada lut cahaya, maksudnya tak bertembus cahaya. Sebabnya cahaya ini pun akan merosakkan madu ya. So sangat baguslah anda kalau dapat madu yang terbaik dunia ni ya, the best bee honey in the world macam tu ya. Okey, apa khasiat madu ni? Sebenarnya madu ini dia bantu untuk penghadaman, ya, bantu sebabnya ada enzim. Lepas tu dia pun merupakan pengganti gula yang pemanis semua jadi yang mudah diserap dan dicerna oleh tubuh badan kita. Lepas tu madu juga bersifat alkali. Ya, maksudnya dia boleh memulihkan keasidan perut kita. Dia akan membuatkan perut kita lambat menghasilkan jus gester lah. So maksudnya perut kita taklah cepat nak meragam, cepat nak minta makanan. Ya, sebab apa? Madu tu telah neutralizekan kita punya asid kita tu. Lepas tu asid amino. Madu kita pun ada asid amino. So that's why dia boleh sembuhkan ulcer. Sekiranya kalau kita ada ulcer dalam perut kita, dan boleh tingkatkan imun. Macam mana dia boleh tingkatkan imun badan kita kan? Dia pun merupakan antibiotik semua jadi sebab madu tu dia ikat air. Madu ikat air dan dia boleh menarik air daripada sel-sel bakteria tu. So membuatkan bakteria dalam badan kita tak boleh hidup lama sebab ditarik oleh madu tu. Airnya tak boleh ditarik oleh madu. So that's why madu juga kena bersifat antibiotik. Tapi dengan syarat madu kena
pekat kan, tak boleh madu cair kan. So lepas tu khasiat dia, manfaat dia lah untuk mencegah insomnia dan bantu kualiti tidur ya. Lepas tu dia boleh atasi masalah gastrik, GERD, kepedi ulu hati, asam perut ataupun usus berdarah ya. Lepas tu boleh atasi juga masalah asma, sesama, batuk, asam, sakit tekak, dan juga bantu masalah anemia. Tadi kat ruang chat tadi tu, minta maaf lah saya tak dapat nak berinteraksi kat chat ya. Nak habiskan slide kita ini. So siapa yang ada anemia, sangat disarankan makan madu ini ya. Okey, supaya anda kekal bertenaga lah ya. Okey, seterusnya kan, madu memang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW pun menyarankan kita makan madu ya, dan juga ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun ada cakap dalam surah An-Nahl ayat 69 ya, iaitu Allah berfirman, keluarlah daripada perut lebah minuman madu yang pelbagai warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia. So maksudnya bila kita amalkan madu, ia sebahagian daripada makanan sunnah Nabi dan diperintahkan oleh Allah sendiri untuk kita. So bila kita makan madu, insya-Allah kita dapat sihat ya, dapat kesihatan yang optimum insya-Allah, yakinlah gitu. So inilah ladang Forever Living, ladang ternak lebah terbesar dunia ya, yang mana dia punya kawasan itu sebanyak 2,500 hektar dekat USA dan juga Spain. Memang sangat menakjubkan, besar ya, sebab oleh kerana besar inilah maka Forever Living boleh menghasilkan empat produk daripada lebah itu sendiri. Itu ada madu, lepas tu ada bee pollen ya, ada bee pollen, lepas tu ada roger dan juga ada bee propolis. Ya, dan kalau tuan-tuan boleh tengok sini, tuan-tuan boleh tengok kat sini kan, kita adalah uji kaji antara madu biasa dengan madu Forever Living, tengok tak ada semut. Lepas tu kita pernah ada masuk dalam KKM untuk ditestkan, memang lulus KKM, tak ada gula tambahan semua, dan sini ada world best bee honey, tersenarai. Kalau kita senaraikan world best bee honey, tersenarailah madu Forever Living ya. So pakailah madu tanpa was-was ya, sebab memang kita ketahui madu memang banyak kat pasaran, dan banyak madu yang kiranya ada sugar feeding ya, maksudnya ada yang menternak lebah dan dia memberi gula pada sang lebah, bukanlah nektar pada bunga, tapi dia bagi makan gula, itu membuatkan madu tu kurang kualiti, malah akan mendatangkan penyakit pula ya. Okey, seterusnya tadi kita nampak madu itulah produksi of lebah ya, produksi yang dihasilkan oleh lebah. Kali ini adalah bee pollen. Bee pollen adalah makanan sang lebah. Kita makan lebah punya makanan. Tahu. So bee pollen ini merupakan superfood. Ia merupakan makanan semua jadi yang paling lengkap. Kalah kita punya makanan. Kita masak apa kan? Macam-macam kita masak, tapi still tak boleh menandingi kehebatan bee pollen ini. Bee pollen ini adalah bunga lebah ya. So bee pollen ini adalah merupakan multi mineral dan multi vitamin. Dia dalam tu ada dah gabungan dia, ada bunga lebah 100% tulen, roger dan juga madu. Lepas tu memang mengandungi semua jenis vitamin, semua jenis mineral, cukup lengkap. Gitu. Itu ada 22 jenis asid amino, ada 18 enzim, 27 mineral, 16 jenis vitamin. Semua ada dah. So kalau kita nak mudah aja, kita makan je bee pollen. Dah komplit dah, semua mineral, semua vitamin kita dah cukup dalam badan kita. So Forever mentabletkan dia dengan sistem cold press untuk jaga kesihatan, untuk jaga khasiat dia. Lepas tu memang tak ada pewarna pertambahan, pengawet, perasa tiruan pun memang tak ada. Ya, memang totally kita akan rasalah ada bunga lebah tu sendiri. Lepas tu manfaatnya untuk bantu penyembuhan sel badan. Sebab dia ada asid amino tu. Sebab asid amino ni tugasnya membaiki badan kita, dia boleh tumbuh sel-sel baru kan, renew kita punya sel. So bagus kita makan bee pollen ya. Lepas tu dia boleh bakar lemak juga. Ni untuk bagi siapa yang untuk pengurusan badan ya, untuk melasingkan badan ya, sebenarnya dah habis PKP ni kan, semua dah macam dipampam badan tu kan. So eloklah kita makan bee pollen ini untuk bakar lemak kita ya, dan daripada lemak yang dibakar itu akan tukar kepada tenaga dan juga meningkatkan metabolisme kita. So maksudnya tenaga kita tu datang pada lemak yang dibakar tu, bagus sangat ya. Lepas tu dia pun kaya juga zinc untuk kesuburan sperma lelaki, dan juga dia bantu untuk pembuangan toksik dalam hati. Ya, bagi siapa hati bertoksik tu, kan hati bertoksik, boleh amalkan bee pollen ini untuk kita nyahkan toksik. Ya, tapi kalau hati sakit tu, hati yang sakit lain tu, itu kena lainlah ubatnya tu kan. Lain pula. Okey. So
lagi dia juga memelihara ginjal, ya. Dia jaga sistem saraf kita dan juga hormon. So maksudnya memang baguslah makan madu ini untuk untuk kesihatan ginjal, buah pinggang kita, lepas tu untuk saraf, ya, untuk saraf dan juga hormon kita, dan juga dia ada vitamin B yang untuk meredakan stres dan juga tekanan. So sangat baguslah madu bipolen ini, dan dia ada B12 untuk pembentukan sel darah merah. Ya, so bagi siapa yang anemia, ya, khasiat dia, siapa yang ada anemia, dia bolehlah makan anemia, tekanan darah rendah, dia boleh makan bipolen sebabnya ada B12 tu. Lepas tu ada masalah prostat ke, dia boleh makan sebab ada zinc tu. Lepas tu masalah kebotakan, siapa yang rambut gugur, rambut putus-putus, rambut botak tu kan, muda-muda dah botak, kena makan bipolen ni sebabnya itu salah satu tanda hormon kita dah tak stabil tu. Sebab itulah kita punya berlakulah keguguran rambut tu. Lepas tu bagus untuk wanita mengandung supaya nak tambah energi dan juga untuk atasi masalah thyroid, ya. Okey, seterusnya inilah dia rupa rupa bipolen, ya. Bipolen yang mana dia asalnya lekat dekat kaki sang lebah itu, dan lebah tu akan bawa ke sarang, dan ini merupakan makanan sang lebah. Kita makan bipolen ialah kita makan sang lebah, kita boleh rajin macam sang lebah ni, ya. Okey, seterusnya kita ada royal jelly. Ya, Forever sendiri boleh hasilkan royal jelly, iaitu makanan diraja. Ya, makanan sang ratu lebah, iaitu kalau royal jelly ini dia memang 100% jelly raja tulen yang berperisa oranye, memang sedap sangat. Kak Wati pun suka makan royal jelly ini, memang sedap. Okey, dia punya khasiat dia anti penuaan dan awet muda. Ya, so kita boleh melambatkanlah penuaan, membuatkan kita ceria. Macam Kak Ros tu kan, Kak Ros kan ceria-ceria orangnya. Nak tahu tak umur Kak Ros tu berapa? Tapi nampak muda je kan, ceria orangnya. Lepas tu asid nukleik, dia ada asid nukleik dan dan vitamin B kompleks untuk pertumbuhan sel. Lepas tu ada juga vitamin B5 untuk mengawal atur kitaran tidur. Lepas tu ada inositol untuk kawal hormonnya dan redakan stres kita. Bagi siapa yang ada stres, memang banyak kerja contohnya kan, setengah orang work from home tu lagi stres daripada kerja dekat pejabat, amalkan royal jelly ini supaya kita boleh dapat kawal stres kita tu. Lepas tu kita ada B kompleks untuk membantu membangun sistem saraf, phytohormon untuk mengawal sistem hormon itu juga, dan untuk elakkan jerawat, ya. Siapa ada jerawat yang sering keluar tu, selain pada kita makan aloe vera, kita kena makan royal jelly jugalah, ya. Dan juga bagusnya dia ada vitamin B5. B5 ni untuk menghancurkan hydrochloric acid. Baguslah untuk orang gout, ya. So baguslah penawar royal jelly ini, penawar untuk orang sakit gout, orang ada masalah arthritis, migraine, tulang rapuh, ya. Bagi siapa yang menopause kan, menopause tu salah satu benda yang fitrah tubuh badan kita. Tapi kita memang tak boleh nak hentikan, tapi kita boleh melambatkan ataupun kita memperbaiki kesan-kesan menopause tu. Salah satunya adalah tulang rapuh, ya, tulang rapuh, dan juga jantung tak stabil, jantung tiba-tiba degup kencang kan. So elok kita makan royal jelly ni untuk stabilkan jantung kita, untuk elakkan pada hipertensi juga kolesterol tinggi. Lepas tu dia boleh atasilah gejala-gejala menopause tu, contohnya jadi panas, jadi tak boleh tidur kan. Bagi orang yang ada masalah gejala itu, ataupun mak kita, bagi siapa yang ada mak yang menghadapi masalah itu, boleh hadiahkan kan, balik kampung ni dan boleh mentas negeri ni, boleh hadiahkan royal jelly dan juga yang lain-lain tu, ya, sekali complete set. Okey, lepas tu boleh atasi masalah haid tak teratur. Lepas tu bantu atasi loya kan, loya, mual, muntah, kejang semasa hamil tu. Lepas tu masalah keguguran rambut untuk wanita, dan juga diaktifkan sistem pembiakan ataupun sistem kesuburan. So untuk orang yang nak ikhtiar hamil, sangat digalakkan ambil royal jelly ini beserta dengan yang lain-lain, ya. Kena complete dalam heart triangle tu. Okay, seterusnya, kita ada apa? Kita ada Forever Light, ya. Forever Light ini dia adalah susu kacang soya yang sangat sedap, ya. Dia ada asid amino, ada berbagai jenis asid amino, ada vitamin, ada mineral. Lepas tu dia satu scoop tu, dia ada scoop dalam dia bersamaan dengan 13 gram protein, ya. Lepas tu dia ada aminotin, yang mana aminotin ini adalah campuran enzim untuk pecahkan protein untuk pencernaan dan penyerapan asid amino dengan cepat. Maksudnya bila kita makan Forever Light ini, kebiasaannya kalau kita ambil protein,
contohnya daging atau ayam kan, kita akan membebankan kita punya hati kita untuk mencernakan protein itu untuk dipecahkan pada asid amino, barulah diserap oleh tubuh badan kita asid amino tu. Ya. So tapi bila kita makan Forever Lite ini, dia dah ada, memang siap-siap dah ada asid amino kat situ. So dia memang senang. Kita makan-makan dia terus diserap dengan cepatnya, dan itulah dia boleh lakukan penyembuhan dengan cepat sekiranya kita ada masalah kesihatan. Lepas tu ada kromium untuk bantu kawal gula bagi siapa yang ada masalah tahap insulin dalam darah tu. Lepas tu manfaatnya untuk orang kekal badan sihat, ya, berat badan sihat, bagi siapa yang diet, nak kurang makan tapi nak makan sikit tapi nak rasa dengan lebih kenyang, tahan lama kan, kenyang tahan lama, boleh amalkan Forever Lite ni. Lepas tu pengganti makan, lepas tu dia boleh bagi tenaga jugalah, walaupun kita kurang makan tapi kita tak lemah, tak lesu, sebab kita makan Forever Lite ini dia akan bagi tenaga dan stamina juga, ya. Lepas tu dia collagen semua jadi, ya, untuk kulit yang cantik. Lepas tu bagi orang tak selera makan, bagi siapa yang sakit berat, sakit kronik, sehingga dia membuatkan kesan pada penyakit itu, membuatkan dia tak ada selera nak makan, ya. So ataupun dia tak boleh nak makan benda yang keras. Baru-baru ini Kak Bati ada pesakit yang ni lah, ada customer yang stroke, dia kena pakai tiup. Dia okey, boleh bergerak tapi dia hanya boleh makan dengan tube sahaja. So kita sarankan Forever Lite ini untuk kesembuhan dalaman dia lah juga, ya. So lepas tu untuk ibu hamil, minum Forever Lite ini untuk pertumbuhan bayi yang sihat. Lepas tu dia boleh tingkatkan sistem imun dan juga sokong otot dan jantung, dan juga bagus untuk penyembuhan bagi siapa yang selepas operasi dan juga kemo. Ya, sebab kita bila kita operasi ataupun kita selepas buat kemoterapi, radioterapi itu memang banyak sel-sel baik kita akan musnah sekali. So kita kena cepat-cepat renew sel kita. Macam contohnya perut kan. Perut kita 5 hari sekali dah tak ada, dah akan mati dan akan bertukar baru. So andai kata kalau kita tak cukup asid amino untuk penukaran, untuk penggantian tu, makanya perut kita tu akan meragam lah, ya. So that's why kena amalkan Forever Lite ini. Okey, seterusnya kita ada Field of Green. Field of Green ini adalah sumber sayur hijau yang berakali tinggi, ya. Okey, so dia ada sumber sayur-sayuran. Bagi siapa yang tak suka makan sayur ataupun memang dia tak gemar sayur kan, tak bolehlah, dia allergi betul sayur, boleh amalkan Field of Green ini, sebabnya dia memang kaya, dan jangan risaulah, kita tetap akan dapat khasiat seperti seperti sayur, sebabnya dia ada rumput bali muda, ya, ada kaya dengan mineral. Lepas tu ada alfalfa untuk vitamin A, B, 6, K dan E. Lepas tu ada rumput gandum kaya dengan klorofil. Lepas tu dia ada lada merah untuk membantu penghadamannya. So dia bagus, ya. Field of Green ni sangat bagus untuk singkirkan toksin juga, ya. Lepas tu dia boleh kurangkan asid. Untuk siapa yang biasanya kalau Kak Bati akan sarankan kepada orang yang ada masalah penghadaman, contohnya gastrik ke, orang masalah buasir kan, sembelit ke, berak berdarah ke, sangat baguslah ambil Field of Green ni. Lepas tu dia boleh seimbangkan pH darah. pH darah bagi siapa yang badan darah tu berasid. Kalau nak tahu badan darah kita berasid tu, kadang memang seringlah keluar gatal-gatal kan, sensitiflah kulit kita tu, itu masuk darah kita berasid. So elok kita akalikan, neutralkan kita punya darah kita tu dengan Field of Green. Lepas tu bagi siapa yang suka penggemar daging, penggemar daging, suka makan daging ayam, daging lembu kan, pun sama juga, dia kena seimbang lah. Bukanlah daging tu merosakkan, tidak, tapi daging tu acidic. So kita kena seimbang dengan sesuatu makan yang bersifat akali, barulah tak efek badan kita, ya, barulah badan kita tak ada masalah menyalah kesihatan. Lepas tu bagus juga, ya, sesuai untuk orang yang tak suka makan sayur, dan juga orang yang masalah kegemukan, masalah pada ulu hati, gastrik, ibu yang menyusui anak, sangat digalakkan makan Field of Green ini. Nanti membuatkan susu dia memang banyaklah, ya. Walaupun dia berpuasa, kalau Kak Bati pernah ada seorang ahli rangkaian Kak Bati, dia terpaksa membatalkan puasa dia sebab anak dia tu kelaparan, susu dia tu tak drop lah kan. So lepas tu dia pun batal puasa, dia makan apa-apa, still lagi tak drop susunya. So bila dia makan Field of Green ini, alhamdulillah dia boleh meneruskan puasa dia pada esoknya, ya. Lepas tu anak pun dah lena. So sangat baguslah makan Field of Green ini untuk membanyakkan susu ibu dengan secara semua jadi. Lepas tu dia bagus juga untuk penghidap kencing manis. Okey, seterusnya, tadi kita dah cover tentang detox, tentang nutrisi. Sekarang kita nak tengok juga apa yang boleh siapa
suplemen yang boleh tingkatkan kita punya imuniti kita, ya. Okey. So suplemen yang boleh tingkatkan imuniti kita ada 3, iaitu Asbency, iaitu dan juga Permestin Power, ya, Permestin dan juga B Propolis. So jom kita tengok apakah khasiat, ya, suplemen tersebut. So sebelum itu kita nak tahu juga apa itu sistem imun, ya. Apakah sistem imun? Sistem imun merupakan satu sistem perlindungan secara biologi yang ada dalam tubuh manusia yang terdiri daripada sekelompok sel, protein, jaringan dan organ khusus yang bekerjasama melawan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Tu dia, sekali nafas je. Okey, so dalam erti kata lain, nak protect badan kita ni, akhirnya badan kita ni kena ada protection daripada sebarang kerosakan. Sebab apa? Sebab kita kena ketahui ada benda yang akan membahaya pada tubuh badan kita. Pertamanya radikal bebas, ya. Keduanya bakteria jahat, ya. Lepas tu yang ketiga kuman, virus dan juga kulat, ya. So ada, sebabnya badan kita ni, keliling kita ni memang ada kuman, dalam badan kita pun daripada pemakanan kita pun ada kuman, ya. Ada apa tu, virus, kan. So ada apa, free radical. So semua itu akan mengancam kita punya kesihatan. So that's why kita kena ada protection. Okey, seterusnya, kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok kat sini kan, apa yang kata radikal bebas tu, ya. Okey, sebenarnya radikal bebas ni adalah satu molekul yang tidak stabil, yang dia suka curi dan atau menangkap elektron-elektron molekul lain dalam tubuh badan kita. Ya, dan dia akan merosakkan kita punya DNA, sel kita tu lah, ya, akan menyebabkan penurunan fungsi sel. Dan dari situlah bila sel tu merosak dan ataupun mati, akan berlakulah penuaan, ya, penuaan dan kanser mula muncul. Maksudnya di sini free radical ni datang daripada toksin. Datang daripada toksin. So toksin itu membuatkan sel kita tu membentukkan free radical lah. So free radical ni dia satu molekul yang dia tak stabil, dan dia nak stabil, dia akan kacau sel kita. So cara macam mana kita nak bagi dia stabil ialah kita akan supply ataupun akan derma elektron kepada free radical ni supaya dapat neutralkan dia. Ya, so kalau kita lihatlah kan kejadian-kejadian kat seliling kita ni, kita nampak kadang tu orang tu muda tapi nampak macam tua, kan. Orang tu muda je umur dia tapi nampak macam tua. Itu maksudnya dah penuaan tu dah berlaku sebab apa? Banyak free radical dalam badan dia. Itu juga orang yang ada masalah kanser, ya, ataupun masalah degeneratif, keradangan, masalah contohnya degeneratif ni contohnya ialah kerosakan dalaman, contohnya aneurism, kan, iaitu saudara kita tu membengkak, kan, boleh pecah semua tu. Lepas tu penyakit jantung, ya, serangan jantung semua adalah penyakit-penyakit yang sebab keradangan. So itulah penyakit-penyakit yang disebabkan kerana ada free radical dalam badan dia. Ya, radikal bebas tu yang membuatkan penyakit. So macam mana kita nak hindarkan? Kita hindarkan hanya just makan makanan yang boleh meningkatkan imun lah, ya. Pertamanya kita boleh amalkan B Propolis. Ya, B Propolis ini adalah air lebah yang dia apa nama dia, datang pada sumber lebah jugalah, ya. Tak ada pengawet, tak ada perisai tiruan dan sebagainya. Lepas tu diperkaitkan juga dengan ada dalam tu ada jeli raja, madu dan juga buah badam. Lepas tu khasiat B Propolis ni dia adalah antibiotik semula jadi yang boleh membunuh kuman dan boleh menyucurkan dan menyaktifkan kuman tersebut. Ya. So dan dia ada 34 nutrien yang terdiri daripada vitamin dan mineral juga. Dan kalau B Propolis ni dia ada bioflavonoid 5 kali ganda daripada buah sitrus. Bioflavonoid ni adalah nutrien yang boleh bantu meningkatkan keberkesanan vitamin dan penyerapan pada kapil darah. Maksudnya bioflavonoid ni adalah dia tugasnya dia ni bantu untuk penyerapan vitamin C. So maksudnya tak guna kita hanya makan vitamin C banyak-banyak tapi tak serap, tak guna. So kita kena pastikan vitamin C kita tu diserap. Sebab tu kita perlu adakan sumber bioflavonoid dalam tubuh badan kita supaya dia boleh menyerap vitamin C kita, barulah boleh jaga kita punya kapilari darah saudara kita tu, ya. Okey, seterusnya manfaat B Propolis ni juga dia boleh bantu untuk kita atasi masalah jangkitan kuman macam sakit tekak, sesama, batuk, demam. So tak perlulah kita kena sikit-sikit demam, sikit batuk, kita kan kita apa hanya sekadar makan ubat je. So kita boleh atasi dengan sakit tekak dengan B Propolis ni, ya. Kita kena perkuatkan imun kita sendirilah, ya. So lepas tu dia ada interferon, ya. Interferon ini dia bantu dia membuatkan badan kita sensitif. Interferon ni ibaratnya macam contohnya kita ni
kita pakai mask. Kita pakai mask. Lepas tu kita dah pegang sana, pegang sini. Sekali kita genyek-genyek mata, dah termasuklah virus, contohnya virus ke kuman dalam mata kita ni. Kan, seperti contoh kalau virus corona ke kan, contohnya masuk badan mata kita kan, dia dah masuk dalam badan kita, dia akan mereplikasi kan, dia akan masuk melalui rongga-rongga kita, dia akan mereplikasi. Lepas tu tapi andai kata badan kita, darah kita ni ada B propolis kan, imun kita tu akan merangsang, dia akan cakap, banyak dah apa tu, kuman tu dah masuk lah dekat mata kita ni, kan. So dia akan panggil, kita punya sistem imun akan panggil askar-askar imun untuk kena serang kuman tu, ya. So kuman tu tak sempat, virus tu tak sempat untuk mereplikasi, tak sempat nak buat ramai lah dalam badan kita ni kan, sebabnya tak sempat dia nak bertapaknya, dia dah kena serang. Sebab apa? Ada sifat interferon itu dalam badan kita. Ya, maksudnya badan kita ni ada sensitif lah. Ibarat macam kereta kita ada alarm kan, orang nak kumpil ke dah bunyi alarm tu kan. So itulah istilahnya interferon untuk mudah kita faham ya. Lepas tu dia juga bersifat anti radang ya, anti bengkak, atasi kemerahan, lepas tu sakit ataupun ketidakselesaan ya. Dan ia ibaratnya macam aspirin juga. Aspirin semua jadi yang boleh bantu untuk atasi keradangan sendi, eczema ataupun psoriasis. Dia ibarat macam dia umpama steroid juga, tapi steroid semua jadi. So kita tak ada kesan sampingan. Sebabnya kita ambil daripada sumber khazanah alam yang memang dikeluarkan oleh Tuhan kita sendiri ya. Lepas tu dia juga boleh melegakan alahan alergik terhadap debu ya, makanan ataupun bahan kimia. So bagi siapa yang sering alergik dengan debu kan, alergik dengan kucing kan, eloklah makan vitamin B propolis ni kan, insyaallah mudah-mudahan anda tak adalah alergik, tak ada takut kucing kan. Sebab ada setengah orang memang dia tengok kucingnya dah terus bersin macam tu. Okey, lepas tu dia boleh halang untuk jangkitan saluran kencing pada wanita dan boleh bantu untuk merencatkan ataupun membantukan pertumbuhan kanser, pertumbuhan fibroid dan juga bantu untuk penyembuhan luka kudis akibat kencing manis gitu. So seterusnya kan, selain pada B propolis, anda juga boleh guna absorbensi, iaitu vitamin C, yang mana ia datang daripada gabungan betik, buah sitrus dan juga madu dan juga oat ya. So dalam vitamin C kita ada 60 mg vitamin C ya dalam satu tablet, yang mana dia diikat secara metrik dengan brand oat dengan kesan pelepasan masa. Ya. So apa khasiatnya vitamin C kita ini, dia ada oat tau, dia ada oat, memang berbeza dengan vitamin C yang di luar sana, sebab oat ni dia boleh pegang, boleh kunci vitamin C dengan dalam lebih lama dalam badan kita. Sebab apa? Sebab vitamin C adalah jenis vitamin yang mudah larut air ya. Memang kita makan buah, contohnya kalau kita makan buah, tadi kan saya ada tunjuk gambar banyak buah kan. Memang kita boleh makan buah sebanyak tu kan, 1 kilo kan. Tapi ADM kan kita banyak kencing sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada mekanisme yang boleh ikat vitamin C kita dalam tubuh badan kita tu. So that's why kita kena makan absorbensi ini, sebabnya dia ada oat yang boleh kunci kita punya vitamin C supaya lama dalam badan kita. Dia akan lepas time by time lah. Lepas tu, dia ada apa manfaat dia? Boleh sokong antioksidan yang dalam vitamin C kita, sokong sistem imun. Lepas tu boleh kurangkan kadar kolesterol dalam darah. Lepas tu boleh menjaga kestabilan dan flexibility dan elastik kita punya saudara. Saudara kita ni, dia kena fleksibel, dia kena lasak, dia kena lembut tapi lasak. Macam tu, dia kena elastik lah, anjal. Macam tu. Ya, dia tak boleh keras-keras. Macam setengah kita pegang tengkuk kita keras kan, bahu kita keras kan. So boleh jadi saudaranya dah keras. Sebab apa? Minum kopi lah kan, makan macam-macam lah kita makan tu. So kita makan vitamin C ni untuk bantu kita membuatkan kita punya saudara kita elastik, anjal juga fleksibel ya. Lepas tu boleh juga atasi masalah jerawat ya, membuatkan muka kita berseri-seri bila kita makan vitamin C ni ya. Lepas tu akan membuatkan kita kurang alergik lah, rasa reaksi alergik atau penyakitan ya. Lepas tu kuatkan gusi gigi dan juga tulang sendi kita, dan atasi gejala demam, sakit tekak, gangguan pernafasan ya. Untuk masalah rambut, siapa rambut gugur tu, elok makan vitamin C, dan juga jaga kesihatan hati, pinggang dan jantung. Okey. So macam vitamin C, saya dulu pernah lah masa kecil-kecil dulu, saja nak share lah cerita kat semua-semua yang ada dalam ni kan.
Okay, so dulu masa saya kecil dulu kan, saya sering, saya memang aktif sukan masa zaman sekolah dulu, sekolah rendah pun dah jadi pelari sekolah. Lepas tu kan bila kita tidur malam kan, bila kita nak bangun kan, tengok kat kaki kita penuh dengan kesan lebam-lebam. Gitu. So orang tua ni cakap lah, wih kena gigit hantu, kena gigit pontianak. Dia kata kan, biasalah orang kampung kan kata ini ada pontianak gigit kan. Tapi sebenarnya tidak tahu. Sebenarnya itulah kesan kerana kekurangan vitamin C. Sebenarnya kenapa dia macam tu? Sebab bila kita aktif sangat, tapi kita kurang makan vitamin yang boleh, sebab vitamin C inilah yang akan protect kita punya saudara supaya tak mudah pecah. Ya. So kalau pecah sekadar dekat kulit, macam contohnya dekat kaki, kat tangan tu still okey lagi. Tapi yang bahaya tu kalau pecah kat dalam organ, contohnya dia berlaku aneurism dalam jantung ke, dalam otak ke kan, dalam buah pinggang ke, itu lebih bahaya. So tapi bila ada hint, apa nama dia, kita punya kesan lebam-lebam tu kan, itu menunjukkan bahawa kapilari darah kita dah terlampau lembut sangat dan kita aktif sangat, dan tapi kita kurang makan. Maksudnya kita kurang makan benda berkhasiat, tapi kita ni menggunakan badan kita lebih limit lah kan. So macam tu lah saya. Lepas tu bila saya dibawa pergi hospital, diambil ujian darah semua, rupanya doktor cakap, kurang vitamin C je ni Encik. Dia kata pada bapak saya. Lepas tu sejak tu lah mak saya bagi saya Scott Emotion lah, vitamin C lah, Heleborin lah, zaman-zaman dulu lah kan, zaman-zaman dulu tu. So sejak tu lah memang kita kena makan ya vitamin C ni. Dia bukanlah, jangan salahkan hantu pontianak budak ya, bukan salah hantu pontianak, tapi salah kita sendirilah yang kurang makan vitamin C ya, bila kita ada lebam-lebam tu. Okay, so seterusnya kita kena makan pemestin ya. Kalau tak ada vitamin C, kita boleh makan pemestin. Ya, pemestin ini adalah apa? Adalah gabungan 7 buah antioksidan yang tinggi, iaitu manggis, raspberry, blackberry, pear, biji anggur, delima ya. Lepas tu dia kaya dengan antioksidan dan tinggi nilai orat, iaitu oxygen radical absorbance capacity, dan juga mengandungi aloe vera 100% semua jadi. Ya, okey. So, dia ada apa? Ada delima. Dalam pemestin ini ada delima yang bantu untuk kawal air dan badan kita dan juga tekanan darah. So bagi siapa yang bloated, yang water retention, yang edema tu kan, yang maksudnya sembab air tu, elok makan pemestin ini supaya dia boleh nyahkan air berlebihan daripada badan kita. Ya. Lepas tu kita perlu makan manggis. Dalam tu ada manggis ya. Dalam pemestin ini ada manggis untuk mengawal sel kanser di paru-paru ataupun di perut. Lepas tu dia ada pear juga untuk supply vitamin E. Dia ada beri biru untuk menambahkan kolagen so that kita boleh awet muda lah ya. Lepas tu ada beri hitam ya untuk anti penuaan. Lepas tu ada biji anggur untuk kuatkan sel otak ya. Sebenarnya biji anggur ni adalah ibaratnya macam kismis lah. Sebab kismis ni adalah anggur yang telah dikeringkan. Kan sebabnya pada biji anggur tu sebenarnya yang berkhasiat adalah biji dia. Tapi kita pula selalu mencari anggur yang tak ada biji kan. So tu yang silapnya tu. Itu membuatkan kita kurang dapat khasiat yang sebenar. Sebab apa, kita makan bukan pada bahan yang betul-betul ada khasiat lah dekat biji tu sebenarnya. Lepas tu dia ada raspberry ya, iaitu dia boleh menentang kanser di usus, rahim dan juga di payudara. Ya, so kita tak risaulah sekarang ni kan, kalau kita asyik memilih anggur yang tak ada biji, kita makan pemestin, memang dalam tu dah ada biji anggur untuk kesihatan kita ya. Lepas tu kita ada nak tahu apa manfaat pemestin ini. Okey, dia boleh bantu untuk melindungi sel kita, sebabnya dia boleh menentang ataupun menyucikan free radical tu. Ya, sebabnya dia boleh melepaskan, dia ada antioksidan tinggi, dia boleh melepaskan elektron ya untuk kiranya menstabilkan free radical tu. Lepas tu dengan itu dia juga boleh mengurangkan kesan kemoterapi dan radioterapi yang bagi siapa yang sedang dalam proses yang sedang mengidap kanser ni ya. Okey, lepas tu dia juga bantu untuk membaik polisi sel badan, kulit cantik dan juga awet muda, dan boleh atasi masalah tekanan mental ataupun fizikal. Untuk siapa anematik kan, kekurangan sel darah merah, eloklah makan pemestin sebabnya warna dia, itulah hint yang Allah nak bagi tahu pada kita kan, warna dia pun macam warna darah kan. Warna darah sebab buah-buahan yang ada dalam pemestin ni memang buah-buahan yang
semuanya bersumberkan warna-warna merah darah lah. Sebab itulah dia bagus untuk darah kita ya. Lepas tu dia juga penawar kepada ketumbuhan kan, menentang ketumbuhan fibroid ataupun masalah sistem pembiakan. Okey, itulah ramai yang respon pasal hantu tu ya. Itulah kadang-kadang kan kita ingat betul lah hantu apa kemudian nak gigit, tapi sebenarnya kapilari kita yang pecah sebabnya kekurangan vitamin C. Okey. So seterusnya kita tengok ya, anda semua tengok gambar raja ini kan. Gambar raja ini menunjukkan bahawa okey, nampak kita punya pomegranate kita delima memang mempunyai nilai orat yang tinggi, iaitu lebih kurang 9,000 kan. Sebabnya sebenarnya semua pun buah ni ada nilai orat, iaitu nilai untuk apa penyerapan free radical tu, tapi tak semua yang tinggi. Ya, so Forever Living memilih hanya buah-buahan yang mempunyai nilai orat yang tinggi, yang terhidang untuk kita lah, untuk jaga kita punya kesihatannya, protect diri kita. Okey, seterusnya. Okey. So andai katalah kalau kita nak makan semua buah tu kan, kita perlukan lebih kurang 3,000 ke 5,000 jenis orat sehari tau. Itu menyamai dengan 2 kilo kacang ataupun lobak ataupun apple. Kena makan 2 kilo apple kan untuk menyamai 3,000 ke 5,000 orat tu. Lepas tu kita kena makan tomato pun 2 kilo jugalah lebih kurang. Ataupun tak nak makan tomato, okay, makanlah kobis 1.3 kilo je kan. Ataupun tak nak kan 1 kilo bawang merah, lalu ke nak makan 1 kilo bawang merah kan. Ataupun setengah kilo oren ataupun brokoli. So macam payah kan, macam payah betul lah kan nak dapatkan 3,000 ke 5,000 nilai orat tu hanya dengan makan berkilo-kilo kan. Tapi jangan susah-susah ya tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah saja, makan ajalah Permosin Power ni, yang hanya perlu makan 60 ml sahaja sehari. 30 ml pagi, 30 ml malam. Cukup insya-Allah semua yang kita perlukan lah ya. Itu lebih kurang 9,000 orat ya. Okey, seterusnya dalam paper pun, dalam paper pun banyak cerita tentang pomegranate memang bagus untuk fight kita punya kanser, kanser prostate ke whatever cancer lah ya. Memang pomegranate ini, itu delima ini sangat bagus untuk merawat kanser. So inilah dia. So anda tak payah susah ya makan sayur yang banyak sangat kan. So pilihlah suplemen Forever Living untuk terus dapat segala keperluan nutrisi kita ya. Okey. So ini saya nak tunjukkan testimoni daripada ahli rangkaian kita yang istiqomah makan suplemen Forever Living. Ada yang untuk pengurusan berat badan. Kita nampak itu Ustaz Aziz tu daripada 90 lebih kilo dia, dah kurang, dah susut dah alhamdulillah. Lepas tu Encik Rizal sendiri pun dah nampak penyusutan. Lepas tu Ustazah Kak Nak Asia, lepas tu Encik Idham kan. Memang dia orang ni istiqomah lah buat set clean 9 ya. Clean 9 adalah pengurusan berat badan selama 9 hari. Dia orang makan itu set makanan-makanan Forever juga ya, suplemen Forever, 3 botol aloe vera, 1 artisi, 1 bipolen, 1 Faberlight tu dan juga fiber. Ya, mereka makan selama 9 hari. Alhamdulillah dapat kesan yang menakjubkan. 9 hari je konsisten makan. Lepas tu, okey, ini ada juga testimoni daripada rangkaian kami juga ya, yang mana sakit kencing manis dan luka akibat kencing manis, luka tak sedar asalnya. Ya, macam kalau dekat atas tu kita tengok yang bertempat dekat tumit ya, tumit. Asalnya kakak ni dia berkebun sekali terpijaklah paku payung. Lepas tu tak sangka tak lama tu dia kata seminggu sakit. Rupanya sebab dia bila kencing manis dia tak kesan tau, dia tak rasa sakit pada asalnya. Rupanya dalam itu dah membusuk dah. Lepas tu bila pergi congkil-congkil tengok memang dah teruk lah keadaan dia. So alhamdulillah dia di samping perawatan di hospital ya, dia teruskan juga makanan suplemen Forever Living. Dia dapatlah perawatan, dia dapatlah kesembuhan dengan cepatnya lah. Sampai doktor pun cakap, wah cepat betul lah kesembuhan dia tu ya. Sebab apa? Sebab dia komplementkan, dia rawat daripada sel, dia rawat pada tisu kan, pergantian sel tisu tu berlaku cepatnya, maka kesan tu akan jadi cepatlah penyembuhan itu ya. Lepas tu ada juga customer kita yang ini pula di tangan. Ini pun sama juga di tangan. Asalnya pun sama jadi gangren. Ni asalnya terpotong tangan sebabnya lah potong-potong bawang kat dapur kan, tak sedar kan. So bila orang kencing manis ni memang dia tak boleh sedikit luka pun ya. So bila dah lama-lama tu jadi hitam, jadi gangren macam ni. Lepas tu diamalkan suplemen Forever Living, lama-lama dah tutup lah semua, tak sempat lah nak potong ke apa kan, tak
tak sempat nak cungkil ke apa, nak korek, dia dah baik sendiri. Cuma ini sekarang ni nampak dia punya ibu jari tu dah hilang lah dia punya apa kesan cop untuk ni halah sebarang cop untuk pendaftaran kan, so dia kena buat barulah tu. Okey, seterusnya kita pun juga ada testimoni daripada kita punya warga emas lah ya. Makcik ni memang ikutkan, dia kata tak ada harapan sembuh untuk dia terus berdiri ataupun dia bergerak dengan yang seperti dululah ya, seperti macam biasa. Dia memang berada kat kursi roda tu bertahun lamanya. Lepas tu kalau nak berdiri tu memang kena papah. Lepas tu alhamdulillah dia bila dia amalkan suplemen Forever Living ya, suplemen Forever Living, dia boleh berdiri. Mula-mula dia pakai tongkat, lepas tu akhirnya dia boleh lepaskan tangan, lepas tu dia boleh merukuk, boleh rukuk macam biasa, dan akhirnya dia boleh bawa dia punya kursi roda tu, dia bawa pula. Dia yang bawa kursi roda dia, bukan kursi roda tu yang bawa dia dah sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, so seterusnya kan, last sekali. Okey, setiap penyakit memang ada penawarnya ya tuan-tuan dan puan. So kita study sikitlah, kita imbas balik kan apa yang kita belajar tadi kan. Sekiranya anda diberi satu situasi yang mana anda rasa kebas-kebas, jari tangan, kaki kan rasa semut-semut kan, kadang pegang barang pun terlepas, kaki pula rasa kram, simpul mengkarung orang kata kan. So apa penyelesaian untuk anda? Okey, inilah dia penyelesaiannya. Anda boleh makan aloe vera gel, makan RTC itu untuk lancarkan aliran darah, aloe vera gel untuk detox toksin semua tu. Lepas tu bipolar ni untuk memperbaiki saraf kita ya, renew saraf kita. Lepas tu makan vitamin C tu untuk kestabilan saraf darah kita. Anda kata kalau anda diberi satu lagi situasi, perut anda mula-mulas, anda ada acid reflux naik pada ulu hati kan. Lepas tu anda rasa macam anda berperasan rupanya memang tak membuang hari-hari, tak membuang kan hari. Dah banyak hari tak membuang. Lepas tu tiba-tiba anda tak boleh membuang pun kan. Lepas tu anda cerit-berit pula. So apa penyelesaian untuk anda? So anda bolehlah amalkan aloe vera gel untuk detox semua toksin anda tu daripada melalui pembuangan. Lepas tu anda boleh makan RTC untuk lancarkan aliran darah ya. Lepas tu anda boleh makan Forever Light untuk melembutkan najis anda tu supaya mudah membuang ya, tak berlaku pula pendarahan dalaman. Lepas tu anda boleh makan Fiogreen untuk alkalinekan asidik dalam badan anda tu. So seterusnya kan kita sarankanlah sekarang kita ada promosi untuk anda detox kan, untuk anda fully ataupun overhaul lah badan kita ini dengan segala toksin tu dikeluarkan. Kita ada promosi Start Your Journey Pack, iaitu anda boleh membelilah yang 14 botol aloe vera sebanyak RM1,316 sahaja. Ikutkan kalau nak ini turut hanya di VIP ya, akan dapat 30% diskaun produk. Ikutkan kalau harga biasa RM1,730. Tapi kali ini kita Forever bagi ni adalah promotion sangat-sangat jimat lah, lebih kurang 400 lebih jimatnya. Okay, so seterusnya inilah last slide kan. Okay, every time you eat or drink, you either feeding diseases or fighting it. Maksudnya selepas ini kan kita kena sama-sama lah tengok apa yang kita makan kan, sebab apa boleh jadi apa yang kita makan atau minum itu sama ada kita memasukkan penyakit dalam badan kita atau kita sedang berlawan dengan penyakit kita tu. So membayar mahal untuk kesihatan, pelaburan dan pendidikan tidak pernah sia-sia ya tuan-tuan dan puan, kerana anda sedang menyiapkan masa depan yang indah. So jadikanlah makanan sebagai ubat. Jangan tunggu sampai ubat jadi makanan anda. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf lah sekiranya ada yang terkasar bahasa, terlanjur kata saya tu, dan saya harapkan semua mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC kita. Alhamdulillah. Kak Ros, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan LCM Puan Nurul Baiti dengan huraian satu persatu produk Forever Living Kesihatan Sedunia. Wow, begitu hebat, padat serta banyak manfaat kita dapat malam ini. Okey, beruntunglah kepada yang join pada hari ini, banyak ilmu kesihatan daripada produk Forever Living. Okey. Apa yang kita dapat, natijah ataupun kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk malam ini ialah betapa pentingnya kesihatan kepada setiap individu. Sekiranya kita tidak jaga kesihatan kita, maka hancur binasalah diri kita sendiri. Maka fikirkanlah apa yang terbaik kepada kita. Okey? Terima kasih.
untuk hari ini. Dan ada soalan ke Puan kita buat untuk hari ini atau ada jawapan untuk soalan? Saya rasa untuk jawapan pada setiap soalan itu rasanya boleh rujuklah kepada apa yang masing-masing lah, atau kepada siapa yang membawa anda ke dalam program ini. Anda boleh merujuk sendiri kepada mereka dan boleh dapatkan teruslah suplemen yang bantu untuk anda tu. Gitulah. Ya? Okey. Okey, kalau macam tu Kak Ros pun so kiranya selesailah sudah kan? Okey, mohon maaf sekiranya kata bicara Kak Ros malam ini. Okey, bunga dedap di atas parah. Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara. Jemari disusun, maaf ditinta. Okey, diakhiri penutup dengan bacaan surah Al-Has. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sayang semua, salam sayang. Jalani hidup dengan yang baik, termampu. Semoga Allah melancarkan urusan kita, memberikan tiap langkah kita dan membuka pintu rezeki kita seluas-luasnya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Love you, love you, love you. Terima kasih. Terima kasih semua.